Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih menonton kerana memilih untuk bersiaran bersama kami untuk memulakan pagi anda hari Jumaat pada hari ini, penghulu segala hari. Dan hari ini juga kalau kita saksikan kita dah berada di penghujung bulan Ramadan kan. Hari ini hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi inilah kesempatan yang terbaik untuk kita terus meningkatkan ibadah kita. Kita mengimarahkan masjid dan untuk kita mencari keredaan Allah dalam bulan Ramadan pada hari ini insya-Allah. InsyaAllah. Dan juga kita akan bersiaran hingga jam 10 pastinya di saluran berita RTM, MyTV 123 juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi sehingga jam 10 ini pastinya terdapat pelbagai topik istimewa ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Tapi terlebih dahulu kami juga ingin berikan kepada anda, ini berkaitan dengan statistik yang dikeluarkan oleh PDRM. Ini merupakan statistik harian kemalangan seluruh negara bertarikh 3 April 2024. Sebanyak 15 jumlah kematian dan keseluruhan kemalangan jalan raya yang dicatatkan ialah sebanyak 2,044 kes. Kerana hari ini kita akan berikan juga tumpuan salah satu topik akan kami sajikan kepada anda berkaitan dengan bagaimana sebenarnya untuk kita mengelak musibah tak kala kita nak pulang ke kampung halaman nanti. Itu satu topik yang sangat penting sebab saya percaya ramai dalam kalangan kita pada ketika ini sudah pun berencana untuk pulang ke kampung halamannya. Dan seperti yang kita sedia maklum, pada musim perayaan jumlah kenderaan di atas lebuh raya pastinya akan meningkat bukan sekali ganda tapi dua kali ganda pada kebiasaannya. Dan ini merupakan pemahaman kita bersama bagaimana cara untuk kita melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman dalam keadaan yang selamat. Dan selain itu juga kita nak berbicara berkenaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, khususnya berkenaan peruntukan kepada kerajaan negeri meningkat. Ini keputusan Kerajaan Persekutuan untuk menambah baik pemberian serta sokongan kepada kerajaan negeri bagi tahun 2024. Ya, jadi Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan jumlah pemberian ditingkatkan kepada 8.9 bilion ringgit berbanding 8.3 bilion ringgit tahun lalu dan 8.1 bilion ringgit pada tahun 2022. Dan peruntukan itu merangkumi peningkatan pemberian penyelenggaraan jalan negeri kepada 5.4 bilion ringgit daripada 5.2 bilion ringgit pada tahun 2023 dan pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup tahap ataupun sebanyak 400 juta ringgit. Dalam masa yang sama juga, semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut menerima kunjungan daripada Prabowo yang merupakan satu pertemuan yang bakal mengukuhkan lagi hubungan Malaysia dan juga Indonesia dan penjalanan kerjaya politik dan hala tuju untuk merapatkan hubungan hala tuju Malaysia-Indonesia antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden terpilih Indonesia merangkap Menteri Pertahanan iaitu Prabowo Subianto. Kunjungan hormat Prabowo di bangunan Perdana Putrajaya semalam merupakan sebahagian daripada rangka lawatan khas sehari pemimpin itu ke Malaysia. Ya, jadi kalau kita boleh lihat apa yang menariknya juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan Prabowo pernah melanjutkan pelajaran dan pendidikan menengah di Kuala Lumpur. Jadi ini antara yang menarik yang sempat dikongsikan semalam. Okey, seterusnya berita yang ingin kami kongsikan juga berkaitan dengan Hari Mengundi DUN N06 Kuala Kubur Baharu pada 11 Mei ini. Jadi ini berkaitan dengan pemergiannya penyandangnya. Jadi kalau kita boleh lihat pada 11 Mei Sabtu dengan 27 April Sabtu ditetapkan sebagai Hari Penamaan Calon. Dan semalam juga SPR telah mengeluarkan tarikh-tarikh penting yang boleh anda rujuk dan anda boleh semak di laman sawang rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya dan sepasti ini merupakan tarikh tumpuan kita semua untuk kita bersama-sama meraihkan demokrasi khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Kuala Kubur Baharu. Dan seterusnya juga kita ingin berikan pemerhatian kepada anda semua apa yang turut disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi semalam iaitu orang ramai digesa supaya menghentikan segera segala polemik yang mempermainkan isu kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata setiap lapisan masyarakat harus menjunjung titah yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengenai perkara sama. Titah tuanku itu sangat jelas, mungkin kecuali kepada mereka yang tak nak titah tuanku itu menjadi jelas. Kita perlu junjung titah tuanku terutama dalam kalangan ketua-ketua ataupun pemimpin. Ya, betul. Juga ingin kami kongsikan di mana Kementerian Komunikasi juga mengkaji gubal akta muzik. Jadi ini bagi memastikan bidang seni itu mempunyai akta sendiri. Penyanyi merupakan penyedia kandungan paling banyak bagi aspek penyiaran melibatkan medium radio dan televisyen. Maka terdapat keperluan untuk meneliti akta berkenaan bagi memastikan kemampanan industri
industri tersebut. Dan pasti untuk ruang pada ketika ini kita nak menyentuh juga berkenaan dengan situasi cuaca di seluruh negara pada ketika ini. Ada tempat kita faham, ada yang mengadu di media sosial bahawa khususnya di kawasan Pantai Timur dan juga di utara tanah air, ialah beberapa kawasan ataupun daerah mengalami cuaca yang sangat panas, dan Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca panas pada tahap 1 di beberapa lokaliti di seluruh negara. Jadi jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan. Jadi kepada anda semua, sebab kita tahu sekarang ini memang pecutan terakhir untuk melakukan persiapan Syawal. Ramailah sebenarnya yang berpusu-pusu untuk membeli barangan keperluan. Tapi kalau diharapkan kepada anda semua, mungkin boleh keluar sewaktu waktu malam, Munawar, selepas berbuka puasa, kerana apa siang ni kita harap maklumlah tak boleh nak minum air, Munawar. Betul. Selalunya kalau musim panas ni kan, kita sarankan kepada masyarakat semua untuk minum banyak air. Tapi sekarang ni kita faham kita dalam bulan Ramadan, jadi ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan. Antaranya kita mengurangkan aktiviti di luar supaya kita tidak terdedah dengan bahang suhu pada ketika ini. Dan selepas ini banyak lagi perkongsian yang kami bawakan kepada anda, tapi terlebih dahulu kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah, selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Okey penonton, sekarang ini kita nak bersama dengan rakan kita di Konti Radio untuk ruangan seleksi pagi. Ya, hari ini kita akan bersama dengan rakan-rakan DJ kita di Asyik FM, DJ Ima dan DJ Noriman. Kita nak melihat apakah itu sebenarnya perayaan Pakoh. Jadi silakan Asyik FM. Malaysia. Ya, selamat pagi. Salam Malaysia Madani semua. Ya, terima kasih pengacara Selamat Pagi Malaysia bersama kami di Radio Asyik FM Monomer. Dan apa perkongsian yang hendak kita kongsikan pada kali ini? Terima kasih Man. Salam penghulu segala hari. Cantik manis pengacara kita di lokasi tu di studio Okey, kali ini kita akan kongsikan berkenaan dengan perayaan Pakoh atau lebih dikenali sebagai Cak Nak Bak Pai, yang merupakan perayaan tradisi masyarakat orang asli suku kaum Semai dekat beberapa perkampungan daerah Lipis dan juga Raup Pahang. Jadi perayaan ini disambut bagi meraikan berakhir musim menuai padi bukit atau padi humak, dan juga tarikh 15 Mac tu adalah tarikh dan merupakan tarikh perayaan ini disambut pada setiap tahun Man. Dan kita bercerita sedikit mengenai sejarah perayaan Pakoh ini, di mana temu bual bersama Tok Batin Basir anak Arik dan Cikgu Ariandi Tok daripada DJ Vicky dan juga DJ Hardi di sana tempoh hari. Dimaklumkan bahawa perayaan Pakoh ini pada awalnya hanya disambut secara kecil-kecilan saja. Hanya satu tempat atau lokasi saja yang dijadikan tumpuan untuk sambutan kali ini. Tapi lama-kelamaan, bermula sekitar tahun 1980-an, penduduk kampung mula mencadangkan perayaan Pakoh ini dibuat secara rumah terbuka di setiap rumah untuk lebih meriah. Sehingga kini generasi baru masih meneruskan lagi legasi sambutan perayaan Pakoh kali ini. Malah ada juga kawan-kawan yang berlainan bangsa dan juga budaya turut terlibat menziarahi rumah terbuka perayaan Pakoh di Kampung Satak, Raup Pahang ini. Betul tu Man. Jadi nampak nilai perpaduannya di situ. Tak kira bangsa atau agama, jadi kita raikan bersama-sama. Selain daripada itu perkataan bahasa Pakoh
Ini adalah merujuk kepada cara masakan beras bukit atau huma yang juga dibungkus dalam daun lerek dan juga dikukus di dalam buluh. Setelah sempurna dimasak, maka ianya sudah siap untuk dijamu kepada tetamu yang hadir. Dan kalau sekali pandang ianya seakan-akan macam lepat pisang. Nampak sama tapi tak serupa. Selain itu, dari segi persiapan perayaan Pakuh ni sebenarnya telah bermula sejak tahun sebelum ini, di mana pada bulan 6 dan 7 tahun lepas. Jadi orang kampung dah mula mengerjakan kawasan hutan tebal untuk dijadikan tempat menanam padi huma ataupun bukit ni. Dan pada bulan 9 pula proses membakar belukar ataupun kayu-kayu besar tadi dijalankan dan secara tidak langsung ianya juga menjadi baja organik untuk tanah tersebut. Jadi seterusnya pada bulan 10 pula orang kampung mula menanam benih padi bukit atau huma ni, dan biasanya pada bulan 12 padi huma dan bukit tadi akan dimasak, akan masak. Dan juga proses seterusnya yang dinanti-nantikan pada tahun berikutnya, iaitu 1 dan bulan 2, proses menuai padi huma dan bukit tadi dilakukan sehingga selesai. Dan setelah selesai pula dituai, maka semua padi ini akan diletakkan di dalam stor simpanan atau bangsal. Dan pantang larangnya pula adalah budak-budak kecil dilarang sama sekali untuk bermain di kawasan sekitar kawasan tersebut kerana dikuatiri akan mengganggu semangat padi tersebut. Ya, itu dia. Penghasilan untuk mendapatkan sebutir beras padi huma atau bukit ini tidak semudah yang disangka, sebab ia merupakan dan juga sebab ianya memerlukan tempoh yang agak lama untuk menghasilkannya. Selain itu, fakta menarik perayaan Pakuh ini juga di mana sejak tahun 2015 perayaan Pakuh ini telah mula diiktirafkan di dalam cuti peristiwa untuk daerah Raub Pahang. Murid-murid yang terdiri dari sekolah rendah dan juga menengah sekitar daerah ini akan diberi cuti untuk pulang ke kampung Satak untuk merayakan perayaan Pakuh ini. Wow, dan seronok tu. Ya, dan malah penjawat awam merupakan anak jati dan berasal dari kampung Satak ini juga turut diberi cuti peristiwa sempena perayaan Pakuh ini. Itu dia perayaan Pakuh. Lagi seronok sebenarnya kalau kita dapat tengok dan merasai secara depan-depan cara penyediaan padi huma ataupun bukit ni, dan pengalaman yang sangat berharga sebab setahun hanya sekali je perayaan Pakuh ni, dan disambut pada tarikh 15 Mac. Baik, itu saja perkongsian kita pada pagi ini kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Jangan lupa untuk follow media sosial Asyik FM di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi dengan ini kita kembali kepada rakan di Selamat Pagi Malaysia. Terus bersama kami. Okey, terima kasih DJ Ima dan juga DJ NR Noriman. Terima kasih kita ucapkan perkongsian yang sangat menarik. Kalau anda rasa tak puas dengar apa perkongsian yang dibawakan oleh rakan kita di Asyik FM, anda boleh terus saja ke RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, seterusnya topik selepas ini juga sangat menarik Munawar, sebab apa kita tahu sepanjang perayaan ini bulan Syawal ini pasti ramai yang akan pulang ke kampung halaman dan akan meninggalkan rumah mereka. Tapi apa yang lebih penting ialah keselamatan di rumah itu, terutama keselamatan elektrik dan juga gas. Jadi sebelum kita nak perkenalkan tetamu kita, kita saksikan terlebih dahulu apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita untuk segmen seterusnya. Setiap kali nak balik kampung kita, kalau gas tu saya tak risau sangat. Yang risaunya elektrik, sebab pernah jiran tepi rumah terbakar bunyi daripada fuse. Peti ke mati je, tak boleh, tak berani. Nak kita balik kampung lama seminggu 2 minggu, mesti kena matikan. Kita takut dia syok mana-mana ke, kan musim hujan ke apa, kilap peti kita tak tahu. Yang jiran sebelah rumah tu dia pun tak tahu. Masa tu dia tak ada kat rumah. Semua tak ada. Dia pergi klinik. Dia dah balik tu dah rentung. Saya pun tak tahu. Fuse dia tu rosak. Punca mai daripada TV rasanya. Plug TV. Kalau nak charge phone, sebelum 2 jam sebelum tidur tu, charge phone awal-awal. Kalau nak tidur tu cabut terus dengan switch utama tu. Dari segi elektrik, pastikan semua switch tutup, lampu semua dah tutup. Lepas tu, kalau jadi orang yang terakhir, pastikan switch ruang tamu pun tutup lah. Aircon selalunya, kadang-kadang kita tertekan timer tau. The timer aircon tu akan sentiasa terbuka. Saya pernah terjadi yang saya tak perasan yang aircon saya timer tu terbuka. TV punya plug saya akan off sebab bila tak ada current, bila tiba-tiba datang current balik, potensial untuk
meletup dekat plug TV tu sebab direct masuk. Yalah, switch semua kena tutup dulu lah. Paling penting termasuk itu tapis saya mesin. Banyak orang mesin tapis saya tak tutup. Dan lagi satu ialah gas. Air dengan elektrik lah. Dan satu lagi peti ais lah. Kena tahu dulu. Kadang-kadang kan tak ada elektrik kan. Apa berlaku macam tu. Penapis air tu kena tutup lah. Sebab takut kalau time tak ada air nanti dia kering ke panas ke bahaya juga kan. Sebab akak guna button gas saja. So tak ni sangat lah. Dia ada store, dia letak kat store lah. Kalau gas-gas biasa pun dah ada store, kita letak kat store lah. Kita jarakkan lah dengan macam benda-benda yang mudah terbakar kan. Macam kain ke, plastik ke tu kan. Tak guna benda takut tikus kan. Bahaya tikus, lipas kan. Benda macam tu lagi bahaya tu. Kita dah start tu, dah berbau tu. So kita check lah dulu. Tengok apa yang, kat mana dia bau dia, punca dia tu. Dekat hose tu ke, dekat kepala tu ke. Ada satu lagi dekat tabung tu, dia ada satu getah kecil tu. Mungkin getah tu pun berpunca juga tau. Cabut kepala gas dulu. Lepas tu kalau ada tu tingkap, buka semua tingkap, buka semua pintu dulu. Lepas tu baru minta pertolongan dengan orang lain lah. Kita tak expert benda-benda macam ni kan. Itu dia pandangan orang ramai berkaitan dengan keselamatan gas dan juga elektrik ini. Hari ini kita nak berikan tumpuan kepada keselamatan gas supaya kalau kita balik ke kampung halaman nanti taklah kita tidur tak lena memikirkan keselamatan rumah kan, Munawar. Betul. Jadi kita nak belajar banyak pada pagi ini untuk kita ketahui apa antara langkah-langkah keselamatan yang boleh kita ambil sebelum kita pulang ke kampung halaman. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita di studio pada pagi ini, iaitu Insinyur Teknologi Samsudin Arsyad yang merupakan Timbalan Pengarah Unit Pemasangan dan Peralatan Gas Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga, dan juga Insinyur Teknologis Muhammad Syahidan Hamzah yang merupakan Penolong Pengarah Unit Pemasangan dan Peralatan Gas Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita boleh lihat pandangan orang ramai tadi, memang ramai yang risau sebenarnya sebab dalam tempoh kita Bahari Raya ni sepatutnya kita dalam episod yang gembira, tapi mungkin ada juga beberapa episod duka yang terjadi disebabkan oleh kemalangan ataupun kecelakaan diakibatkan oleh elektrik dan juga gas ini. Tapi sebelum kita nak masuk lebih lanjut mengenai topik kita pada hari ini, sedikit mukadimah berkaitan dengan Suruhanjaya Tenaga. Silakan Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Syafiqah dan Cik Munawar. Okey. Suruhanjaya Tenaga ataupun singkatan dia ST ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Tenaga pada tahun 2001 dan beroperasi sepenuhnya 2002. ST mengawal Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta Bekalan Gas 1993 dan juga yang terkini Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2003. Jadi secara asasnya ST bertanggungjawab mengawal selia tenaga khususnya di industri pembekalan elektrik dan gas berpaip di Semenanjung dan juga Labuan. Peranan ST ini ada 3. Yang pertama kawal selia ekonomi, yang kedua adalah kawal selia teknikal dan juga kawal selia keselamatan. Tuan Syahidan ingin menambah? Okey, pertamanya Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, sedikit tambahan kepada apa yang dijelaskan oleh Cik Samsudin tadi. Suruhanjaya Tenaga dalam menjalankan fungsi sebagai badan kawal selia sektor tenaga, iaitu tenaga elektrik dan juga gas berpaip. Suruhanjaya Tenaga bertanggungjawab dalam menguatkuasikan undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aktiviti pembekalan elektrik dan juga gas berpaip. Selain itu, Suruhanjaya Tenaga juga berperanan dalam mempromosikan industri tenaga dan memastikan bekalan elektrik dan gas berpaip dalam keadaan yang mencukupi, selamat dan juga terjamin dari segi harga yang munasabah dan juga harga yang berpatutan. Dan satu lagi tanggungjawab yang berkait rapat dengan tajuk atau topik kita yang bincangkan pada hari ini, iaitu peranan ataupun tanggungjawab Suruhanjaya Tenaga dalam mempromosikan dan juga menggalakkan penggunaan tenaga dengan sikap,
selamat dan juga melindungi pengguna daripada bahaya. Atas sebab inilah Suruhanjaya Tenaga berada di sini dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia untuk berkongsi sedikit sebanyak tips-tips keselamatan kepada pengguna, terutamanya menjelang musim perayaan. Saya kira ramai penonton kita yang ternanti-nanti tak sabar nak tahu ni tips-tips keselamatan musim perayaan ni. Kita bercakap berkenaan konteks musim perayaan ni, ramai dalam kalangan kita semua warga kota yang pulang ke kampung halaman. Ada yang mungkin bercuti sampai seminggu. Jadi kita nak tahu juga apa peranan ST Suruhanjaya Tenaga ini dalam musim perayaan. Okey, seperti yang Cik Syaidan dan saya terangkan sebentar tadi, antara skop kawasan ni adalah berkaitan dengan keselamatan elektrik dan gas berpaip. Menurut statistik sejak tahun 2016 ada 14 kemalangan gas berpaip dilaporkan. Jadi 7 kes yang melibatkan 10 mangsa termasuk 4 yang maut. Ini termasuk 2 kemalangan lah di Permis Dobi di Jinjang dan juga di Kelang pada tahun 2018. Jadi sempena Hari Raya ni, Aidilfitri yang akan tiba dalam beberapa hari lagi. So pastikan yang akan pulang bercuti ke kampung halaman tu membuat persiapan dan juga meraihkan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga tercinta masing-masing lah. Jadi sekiranya aspek keselamatan ni diambil mudah, adalah dikuatiri mana orang ramai akan terdedah kepada bahaya elektrik dan juga gas berpaip ni. Adalah menjadi tanggungjawab pihak ST untuk menyeru kepada orang ramai agar sentiasa menggunakan mengutamakan keselamatan elektrik dan gas berpaip di musim perayaan ni. Okey, menyentuh mengenai Dobi. Pastinya Dobi antara tempat yang mungkin akan ramai yang akan dikunjungi sebab ialah balik daripada kampung. Pastinya banyak baju-baju dan juga pakaian yang perlu dicuci. Tapi saya tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Tuan sebentar tadi dan juga saya ingin kongsikan sekali lagi bersama dengan penonton. Baru-baru ini ada kes kebakaran di sebuah Dobi di Johor Bahru yang melibatkan kecederaan kepada 2 orang mangsa. Dia mungkin boleh berikan apakah di antara tips-tips keselamatan daripada pihak ST sendiri? Okey, satu soalan yang agak menarik untuk saya jelaskan. Okey, saya percaya sebagai orang awam di luar sana masih lagi ramai yang tidak cakna ataupun tidak tahu bagaimana Dobi layan diri beroperasi. So hari ini saya nak highlight dan maklumkan bahawa Dobi layan diri beroperasi menggunakan sistem gas berpaip, iaitu gas petroleum cecair yang biasanya kita guna memasak di rumah tu untuk mengeringkan pakaian. Itu mungkin ramai tak tahu. Yang dryer, okey. Yes, okey. Menyentuh kepada isu kebakaran yang berlaku di Johor Bahru pada 2 minggu lepas. Minggu lepas. Okey. Suruhanjaya Tenaga telah menerima laporan berkaitan dengan kejadian tersebut dan telah menjalankan siasatan terperinci. Dan tujuan menjalankan siasatan adalah untuk mencari punca sebenar berlakunya kebakaran, sama ada berpunca daripada gas berpaip ataupun punca-punca lain. Okey. Menjelang musim perayaan nanti, mungkin minggu hadapan, kan semua akan balik kampung. Kemungkinan penggunaan Dobi layan diri akan meningkat. So hari ini saya ambil kesempatan ini untuk berkongsi beberapa tips berkaitan dengan keselamatan penggunaan Dobi layan diri. Okey, yang pertamanya sebelum kita gunakan Dobi layan diri, kita kena pastikan terlebih dahulu premis Dobi layan diri itu mempunyai kelulusan daripada Suruhanjaya Tenaga. Macam mana kita nak tahu ada kelulusan tu, Tuan? Okey, itu satu soalan yang bagus. Okey. Kalau kita nak tahu bagaimana sesuatu Dobi itu ada kelulusan ataupun tidak, kebiasaannya Dobi yang kami luluskan untuk beroperasi, dia akan tampal satu perakuan kelulusan. Kelulusan untuk mengoperasi, iaitu kita panggil ATO, Approval to Install, dan juga mempunyai lesen daripada Suruhanjaya Tenaga. Okey, itu tips yang pertama. Okey, yang kedua, kalaulah seandainya kita sedang menggunakan Dobi layan diri, sama ada membasuh pakaian ataupun mengeringkan pakaian, tiba-tiba kita terbau bau gas, terhidu bau gas. Kan? Terhidu bau gas, langkah yang tepat untuk kita ambil adalah segera keluar daripada kawasan tersebut dan sebaiknya kita hubungi nombor yang tertera pada premis tersebut ataupun kita hubungi polis atau bomba untuk bantuan kecemasan. Itu sekiranya berlakulah. And then dari segi keselamatan juga, pengguna tidak boleh merokok di dalam Dobi layan diri. Kenapa? Situ ada punca
punca gas. Ada anda kata berlaku kebakaran, adanya punca nyala, dia boleh menyebabkan letupan. Okey, right. Dan satu lagi, penggunaan telefon bimbit. Penggunaan telefon bimbit, dia akan sama dengan stesen minyak, stesen petrol stesen. Okey, dia juga tidak digalakkan digunakan berhampiran dengan pengering ataupun berhampiran dengan stor gas lah. Okey, yang ni saya kongsikan satu lagi tips yang saya ingat mungkin orang terlepas pandang ataupun orang hanya pandang inting lah. Okey, Dobby layan diri hanya perlu digunakan untuk membasuh ataupun mencuci pakaian dan mengeringkan pakaian. Ini tidak boleh dijadikan tempat bersantai ataupun berkumpul beramai-ramai. Pasal sekarang ni kalau kita tengok ramai yang datang bawa ada keluarga, ada playground, itu sebenarnya kita mendedahkan diri kita kepada risiko. Kerana di situ ada satu perpasangan gas yang sekiranya berlaku kebocoran, dia boleh membawa kepada kebakaran. Okey. Ini sebab ramai nak guna wifi ni. Betul. Wifi percuma lagi dekat Dobby lain diri. Lagi-lagi sekarang ni memang jadi kebiasaan kita kan. Kalau kita nak pergi basuh pakaian ke apa, kita memang akan duduk situ main telefon. Betul, sebab lama kan nak menunggu. Okey, selain itu tuan, kita nak berbicara juga berkenaan gas memasak. Ini juga satu kerisauan masyarakat sebab kita sering kali kadang-kadang kita dengar di media sosial, kita lihat ada kes-kes berkaitan gas dapur gas ni meletup lah. Dan bagaimana tips-tips keselamatan yang perlu kita ambil sebelum kita nak pulang kampung halaman ni tuan? Okey, memang kata musim perayaan ni kata mungkin sibuklah menyediakan juadah hari raya ataupun kuih raya dan sebagainya lah. Jadi pihak kami ingin berkongsikan tip-tip berkenaan dengan dapur gas ni lah. Pertama sekali kena tengok dapur tu sendiri mempunyai label keselamatan ST Sirim. Cuba kalau tengok kat belakang tu lah. Kalau belakang dapur tu biasanya yang akan ada lah, tu yang pertama. Yang kedua, peka kewujudan bau gas ni. Kalau ada bau gas apa semua kan, cuba tengok dulu ada bau gas, mungkin ada kebocoran. Lepas tu mengadakan bukaan pengudaraan secukupnya kan, buka tingkap, buka pintu, jaga ni. Okey, selain daripada tu, kalau kita macam ada terbau gas, so sila terus buka orang kata pintu tingkap mana dia, bagi pengudaraan tu seelok-eloknya. Lepas tu yang seterusnya, jangan buka switch elektrik. Dia menyebabkan macam dia akan initiate ataupun spark untuk letupan ataupun kebakaran gas ni. Yang seterusnya, jangan bawa peralatan ataupun yang boleh menyebabkan spark. Contoh macam torchlight apa semua kan, tu tak boleh. Itu contoh. Okey, satu lagi, cuba cari kebocoran tu lah kalau boleh lah, dengan menggunakan buih sabun. Ataupun ada dijual macam gas detector, pengesan alat kebocoran. Okey, yang seterusnya, kalau memasak tu hendaklah orang kata kena tunggu, jangan tinggalkan. Ada setengah kadang-kadang dia masak, and then dia akan pergi mana-mana, mungkin kita kena multitask. Kadang kita pula semua kena masak lama-lama ni. Ya, betul. Macam yalah, masak-masak tu kejap lagi pergi cuci manalah kata kan, cuci depan lah, mop depan, itu tak boleh. Kena concentrate dekat masa memasak tu. Okey, seterusnya kena tutuplah injap. Contoh dia kalau balik kampung ataupun pergi beraya ke rumah jiran-jiran, tu yang pentinglah kena tutup injap. Dan akhir sekali, kalau misal kata kalau ada perbaikan, kena hubungi kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Mungkin untuk yang terakhir, kalau tadi kita kongsikan kes berkaitan dengan Dobby di Johor Bahru, ini juga ada satu kes yang tular baru-baru ini di mana alat memasak steamboat telah meletup di sebuah kedai makan dan telah mengakibatkan kecederaan kepada 4 sekeluarga. Ini sangat tular di media sosial baru-baru ini. Jadi adakah alat memasak seperti ini di bawah seliaan ST ataupun bagaimana? Okey, kami amat bersimpati dengan kejadian yang berlaku. Walau bagaimanapun, alat memasak steamboat adalah di luar bidang kuasa Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga hanya mengawasi sistem gas berpaip, iaitu sistem yang menggunakan gas petroleum cecair ataupun gas asli, iaitu NG lah. Okay, walau bagaimanapun, kami menyarankan agar orang ramai yang berkunjung ke restoran ataupun kedai makan yang menggunakan peralatan dapur gas yang portable ni, kan,
supaya berhati-hati dan mengambil langkah-langkah keselamatan supaya kita tak nak perkara yang sama berulang. Betul, itu antara tips-tips penting yang kita sampaikan kepada anda. Saya kira untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut lagi, anda boleh terus saja ke laman Saung Suruhanjaya Tenaga. Banyak saya rasa perkongsian berkenaan tips-tips keselamatan khususnya menjelang musim perayaan. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tamu kita, iaitu Insinyur Teknologi Syamsuddin Arsyad dan juga Insinyur Teknologi Muhammad Syahidan Hamzah, kedua-duanya daripada Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kita ingatkan, kalau pergi ke Dobi, jangan main handphone. Jangan hisap rokok. Keluar daripada topik tersebut. Okey, seterusnya daripada topik ini kita nak terus sahaja ke Marhaban Ya Ramadan. Jadi untuk hari ini, agar Ramadanmu lebih bermakna. Jadi sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar agaknya semua? Apa khabar Ramadan kita? Agak-agaklah kalau ditanya pada diri kita, puas hati tak dengan puasa yang telah pun kita jalani? Mesti ada orang rasa macam, ya Allah, apa aku buat bulan puasa ni kan? Mesti ada yang rasa, sikit lagi kita nak capai. Maka jom sama-sama kita tengok hari ini macam mana kita nak jadikan agar Ramadan kita lebih bermakna. Pertama, bila kita sebut tentang Ramadan, semua orang nak buat sebanyak-banyak amal. Semua orang dah rancang macam-macam perkara. Nak sahurnya, nak baca Qurannya, nak apa lagi, solat sunatnya, semua dah plan lah. Tapi kadang-kadang rasa berat badan, rasa macam malas nak buat. Kenapa? Mari kita nak tengok macam mana nak pastikan Ramadan kita tidak berlalu dengan sia-sia. Apa amalan-amalan yang menyebabkan sia-sianya Ramadan kita? Pertama, puasa tapi tak solat. Ini kita tak nak. Kalau boleh kita sebut bulan-bulan Ramadan ni kan, puasa-puasa ni jaga semayang kita. Tapi jangan Ramadan saja, biar bermula daripada Ramadan yang sebelum ni nak buat macam mana. Kalau kita tak puasa, tak solat, tak apa. Rahmat Allah Subhanahu Taala ni, selagi kita nak kepada Allah, insya-Allah Allah 1000 kali nak untuk kita kembali kepada Dia. Maka sebab itu, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang membaikkan kita dan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang kita lebih baik solat di dalamnya. Ustazah, saya dah solat dah. Macam mana nak buat? Okey, kalau dah solat, kita nak jadikan Ramadan ni Ramadan yang lebih berkualiti solat kita, supaya apa? Bila sembahyang terasa bermakna dengan solat yang kita dirikan. Sebab itu bila kita sebut tentang bercakap tentang orang, pernah tak kita bercakap tentang orang? Kadang-kadang kan kita bukan nak cakap tentang orang, tapi nak bercerita. Maka nak bercerita ni kalau boleh Ramadan ini kita tinggalkan, kerana ia boleh mendatangkan kesia-siaan pada Ramadan. Kerana Nabi SAW sebut, ada orang puasa tapi dia hanya sekadar dapat lapar dan dahaga. Rugi tak tuan-tuan puan? Rugi. Puasa tapi tak dapat apa-apa. Bekerja tapi tidak ada gaji. Bawa baldi nak timba air tapi rupanya baldi berlubang-lubang. Maka ini yang kita takutkan. Kita buat amal rasa macam banyak tapi rupa-rupanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau boleh tinggalkan bercakap tentang orang, tinggalkan menyakit suka ambil sibuk dengan orang, jaga tepi kain orang. Maklumlah zaman sekarang ni kan, menjadi nurtizen. Kalau boleh kadang-kadang tu kita nak tahu semua benda. Sampai ke lubang cacing kita cari. Jadi jadikan Ramadan ini Ramadan yang kita tinggalkan perbuatan tersebut. Rasa nak tahu tentang orang, ambil Quran untuk kita tengok. Agaknya apa khabar Quran kita kan? Ini nak ujung Ramadan dah ni. Agak-agak dah selesai belum perjuangan untuk kita khatam Quran? Belum lagi. Jom, ada lagi kesempatan insya-Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang paling manis untuk dikenang, yang paling puas hati untuk kita laksanakan ibadah dalamnya. Dan yang ketiga, untuk tidak jadikan Ramadan kita sebagai Ramadan yang sia-sia. Tinggalkan perbuatan, kalau boleh yang selalu duk tengok Facebook, duk tengok Twitter, duk tengok tidak nama Twitter, sekarang orang panggil apa? X. Okey, tinggalkan X, tinggalkan Instagram, tinggalkan apa lagi? Telegram, kilogram, semualah gram-gram tu tuan-tuan puan. Tinggalkan supaya apa? Kita tak habiskan masa kita hanya dengan memerhatikan orang.
Apa kita nak buat? Perhati diri sendiri, ambil Quran, belek masa depan, belek akhirat. Supaya apa? Supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih bermakna. Kenapa? Kerana tidak ada jaminan. Adakah Ramadan akan datang, kita akan terus bertemu dengannya, ataupun barangkali inilah Ramadan yang terakhir untuk kita. Kalaulah ini yang terakhir, maka jadikan yang terbaik. Moga-moga dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang paling baik catatannya untuk kita. Dan moga-moga kita kalau tak dapat masuk syurga Allah melalui pintu solat, kita dapat meneroka syurga Allah melalui babur rayyan, pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Dan saya doakan amalan kita semua insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan Karim, Allahu Akram. Selamat berpuasa dan selamat memaksimumkan ibadah kita insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kenderaan ni mudah je. Dalam sebulan sekali at least servis. Macam contoh macam tayar, minyak hitam. Tengok keadaan enjin macam mana lah. Kegunaan pun satu. Kena standby dalam macam barang cacing kan. Contoh macam tiup. Kena standby barang-barang panas semua. Seeloknya kalau mengantuk ke apa, perlu rehat dalam sejam setengah. Makan, minum pun cukup. Kalau bulan puasa ni, makan ride malam lah kalau better bagus lah. Biasa saya akan tengok mileage dan servis reminder ni. Kalau agak jauh dia punya mileage dengan tarikh tu, so far Alhamdulillah setakat ni saya balik je tanpa servis kereta. Angin tajam biasa saya akan cek sebulan sekali lah. Air pun saya akan cek 2 minggu sekali. Sebab kereta pun selalu berjalan. Tapi setakat ni tak ada apa-apa masalah lah. Just cek air, dia punya paras air tu tak bawah minimum okey lah. Enjin lah. Pastikan ada minyak juga. Dan yang selalunya saya tengok tayar lah. Tayar yang kita akan efek kalau jalan jauh kan. Kadang-kadang tayar botak perlu ditengok jugalah. Servis tu kena jagalah kan, sebab nak jalan jauh kan. Kadang kita tak tahu kena ada masalah ke kan. Kena cek air lah kan, sebab nanti panas kereta tu. So tengok tayar tu kadang dah haus, kita jalan juga kan. Kadang tak tahu jalan licin ke. Raya ni saya balik Kelantan lah. Okey. Sebelum balik ke Kelantan ni, kereta memang kena servis lah. Tukar minyak test, cek brake apa semualah. Air tu betul lah. Dalam 2 tahun lepas sebelum PKP, saya jam dekat 21 jam. Biasa saya berhenti dalam 2-3 kali lah. Kalau mana-mana yang rasa mengantuk ke, tertidur macam tu, kita kena berhenti, kena tidur lah. Rehatkan tubuh dalam 1 jam ataupun 2 jam. Lepas tu memang boleh gerak lah. InsyaAllah semua akan selamat lah. Kita semua cek ni kena sayang keluarga lah. Dan saya semua kelili masyarakat kita lah. Itulah yang penting lah. Itu dia berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Ada juga yang pergi servis sebulan sekali. Wow. Oh itu. Wah. Kita terkejut dengan mungkin dia sangat committed untuk memastikan keadaan kenderaan dia pada tahap yang terbaik kan. Kita tak tahu. Betul. Jadi ini bukan kesempatan yang terbaik sebab apa? Dalam segmen seterusnya ni kita nak berbincang berkenaan apa antara langkah-langkah keselamatan sebelum kita pulang ke kampung halaman, iaitu khususnya melibatkan kenderaan kita dan juga kemalangan jalan raya sudah pastinya akan kita sentuh juga. Menyentuh mengenai kemalangan, sebelum kita kenalkan tetamu kita di studio, ingin kami kongsikan Malaysia mencatatkan purata 18 kematian sehari akibat kemalangan pada tahun lalu, yang mana 12 daripadanya membabitkan motosikal, dan juga sejumlah 598,635 kes kemalangan jalan raya dilaporkan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Disember tahun lepas. Jadi angka-angka ini sangat membimbangkan, apatah lagi menjelang Syawal ini dengan kenderaan yang dijangka akan meningkat. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita memastikan kita dapat elakkan musibah sewaktu pulang berhari raya? Ini akan kita bincangkan bersama dengan tetamu kita di studio. Kita terus perkenalkan tamu kita, iaitu Profesor Dr. Kulantayan Casey Mani yang merupakan Profesor di Jabatan Kesihatan Komuniti Universiti Putra Malaysia, turut merangkap Ahli Tetap Majlis Keselamatan Jalan Raya Selangor. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi.
Apa khabar? Ya. Alhamdulillah. Cukup penting sebenarnya hari ini kita berbicara mengenai topik ini sebab kita dah menghampiri hujung minggu ini dan juga menghampiri musim cuti perayaan Aidilfitri. Jadi saya yakin ramai dalam kalangan kita sudah pun berencana untuk pulang ke kampung halaman bermula hari ini. Dan apa antara perkara ataupun langkah-langkah keselamatan yang penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat? Yalah, sebab kita semaklum jumlah kenderaan akan meningkat. Mungkin ada yang pulang ke kampung halaman dalam keadaan yang letih ataupun sehingga sanggup menggunakan lane kecemasan. Bagaimana pandangan Prof? Ya, kalau kita lihat dari segi persediaan awal sebelum kita nak bergerak untuk balik kampung ni, ialah dari segi cukup tidur sebelum perjalanan. Yang saya masukkan di sini cukup tidur ialah paling kurang 3 hari sebelum perjalanan. Bukan sehari sebelum. 3 hari sebelum tarik perjalanan, kita kena cukup tidur lebih kurang dari 6 hingga 8 jam. Itu satu. So itu bermaksud kuantiti tidur dah settle. Kemudian kualiti tidur pun penting. Okey. So bila kita dah settle dua ni, bermaksud dari segi kesediaan diri kita, badan kita lebih baik. Sebab kita kena ingat bagi mana-mana trip perjalanan jauh, kita duduk statik sebagai pemandu, tak bergerak kan. So lebih daripada 4 jam kita akan cepat lesu dan cepat dari segi konsentrasi yang kita mampu bagi kepada jalan dan kenderaan kita dah mula kurang. So sebaik mungkin ialah bagi perjalanan kalau 4 jam tu sebaik mungkin kita berhenti dan kita berehat dan kita keluar daripada kereta. Itu yang pertama. Kalau tidak kita bimbang ialah isu fatigue, isu microsleep semua akan berlaku. Cara kita nak kenali sama ada kita dah ada tak microsleep ke ataupun mengantuk ni ialah dia ada 3 simptom yang paling mudah. Pertama ialah kalau kita tak dapat nak kawal kenderaan kita dalam lane kita. Tiba-tiba dia dah mula makan lane kanan. Ataupun hayang dah tu. Okeylah, itu simptom pertama. Simptom kedua ialah kita tahu exit mana kan. Tapi kita terlepas exit. Kedua. Ketiga ni, pada awal perjalanan kita tahu exit, tapi sepanjang perjalanan tak boleh nak recall exit tersebut. Okey. So ini 3 simptom. Tapi kita ada juga alat-alat teknologi untuk bantu kita nak tahu ada tak sleep ni, microsleep ke tak. Di mana dalam mobile phone pun kita boleh download apps dia yang secara percuma dan kita buka, kita letak depan kita dan bila air mata bila eyeball kita tak bergerak, dia akan terus bunyi siren. Ya. So at least another indicator lah. Tapi yang saya minta ialah bantuan co-pilot kita yang sebelah kita ni dengan passenger lain kat belakang pun untuk juga cuba untuk mengenali simptom ni. Tapi selalunya co-pilot pun tidur. Alamak, itu yang masalah selalu. So sebaik mungkin kalau dah tahu simptom ni, teruslah bergerak ke tempat yang selamat untuk parking kereta. Okey, contohnya R&R ke petrol station. Dan saya minta bukan saja pemandu, semua penumpang dalam kereta keluar dan berjalan dan dapat pengudaraan luar. Okey. Kemudian kalau masih mengantuk, at least pemandu tu at least dapatlah a short nap 20 minit. Tapi bercakap berkenaan short nap ni kan Prof, kadang-kadang kita ni berhenti dekat R&R, pusat mana-mana hentian kan. Kadang-kadang orang kita ni kenderaan masih lagi hidup, aircon pun masih lagi pasang tapi tidur dekat dalam tu. Jadi bagaimana untuk kita sampaikan? Dah berulang kali rasanya Prof kita ulang perkara ini. Ya, dia kalau kita tidur lama sangat bila aircon dibuka dan kalau tertidur, dan of course kalau untuk beberapa jam, dan of course ada isu lain yang akan timbul. Tapi saya rasa untuk trip balik kampung ni disebabkan bersama dengan keluarga, mungkin waktu rehat kita bukanlah terlalu lama sangat. So the best is take a power nap 20 minit ke apa, 20 minit dah memang cukup. Kita akan hilang dari segi kelesuan kita dan bila dah rasa bersedia untuk bergerak, baru gerak. So matlamat kita kena jelas, bukan nak sampai awal destinasi, tapi sampai dengan selamat. Ya, betul. Tadi pun Prof menyentuh mengenai balik ke kampung halaman ni bersama dengan keluarga. Tapi malangnya masih ramai lagi yang kurang peka dengan kerusi keselamatan kanak-kanak. Kalau diri sendiri itu pandailah juga pakai seat belt kan, tapi untuk kanak-kanak ni kalau kita tengok mungkin dibiarkan begitu saja. Pandangan daripada Prof. Ya, betul. Kalau kita duduk dalam kereta, satu-satunya produk yang memberi kita perlindungan ialah sama ada tali pinggang keledar untuk orang dewasa ataupun kerusi keselamatan kanak-kanak untuk kanak-kanak. So sebab kalau kita tak guna alat ni, apa yang akan berlaku is kereta bergerak pada katakan kelajuan 70 km per jam. Bermaksud badan kita pun bergerak pada kelajuan yang sama. Okey, bila ada pelanggaran, kereta dah berhenti. Tapi badan kita masih bergerak. So kita akan mula langgar dengan sofa ataupun dengan penumpang sebelah ataupun dengan dashboard, steering semua kan. So satu alat untuk tahan pergerakan kita ialah sama ada seat belt ataupun kursi keselamatan kanak-kanak. Nak membezakan bila kanak-kanak ini sesuai untuk gunakan kursi keselamatan ataupun bila dia nak pindah kepada tali pinggang keledar.
kalau ketinggian dia bawah 135 cm ataupun berat badan bawah 36 kilo, bermaksud kanak-kanak ini masih belum bersedia untuk gunakan tali pinggang geledah. Dia perlu berpindah kepada kursi keselamatan kanak-kanak. Dia mudah aja. Tali pinggang geledah ni dia kalau letak je kanak-kanak kat belakang kursi, cuba pasang tali pinggang geledah. Kalau dia menyentuh bahu, kemungkinan besar sesuai. Tapi kalau dah mula sentuh leher ataupun muka, cukup jelas kanak-kanak ini tidak boleh menggunakan tali pinggang geledah, perlu berpindah kepada kursi keselamatan. So sebab tu kadang-kadang saya syorkan dalam shopping list raya kan, kita nak beli banyak-banyak kan, boleh tak kita selit masuk produk keselamatan, kursi keselamatan kanak-kanak dalam shopping list raya, supaya anak-anak kesayangan kita perjalanan dia juga selamat sepanjang raya ni. Itu satu. Kedua ialah bila kita sentuh kursi keselamatan ni, kita tak boleh lari daripada sentuh tali pinggang geledah. Sebab dia bersebelahan. Dia berkaitan. Sebab kalau kita dah beli kursi keselamatan kanak-kanak, kita dah letak anak. Tapi kalau kita orang dewasa yang duduk sebelah dia tak pakai tali pinggang geledah, masih bahaya juga untuk anak. Sebab kita kan tak pakai tali pinggang geledah kan. So kita akan bergerak dan pergi langgar dia. So kalau nak dapat pulangan sepenuhnya, dia letak dalam kursi keselamatan kanak-kanak, orang dewasa kena pakai tali pinggang geledah. Sebab dia 50% kurangkan dari segi kemalangan maut. Itu power dia. So saya minta kepada semua pemandu, selepas anda dah pasang tali pinggang geledah untuk diri anda, tolong pastikan semua penumpang dewasa dalam kereta anda dah pasang tak tali pinggang geledah. Termasuk yang paling penting yang duduk belakang. Sebab itu yang paling kurang. So kalau boleh, message kali ini ialah kalau nak letak hashtag pun tak apalah. Kurangkan kelajuan, gunakan tali pinggang geledah. So kalau kita sampaikan mesej yang sama, saya rasa konsisten oleh semua orang, sedikit sebanyak kita dapat nampak impak dia. Tadi Prof menyentuh berkenaan kurangkan kelajuan. Tetapi kalau kita yang biasa memandu di lebuh raya utama di Semenanjung Malaysia ni, kita boleh lihatlah di lane paling kanan sekali ada yang memecut sampai lebih daripada 160 melebihi had kelajuan yang ditetapkan. Ada yang sampai berlumba-lumba untuk sampai ke kampung halaman. Jadi apa antara saranan? Sebab apa perkara ini bukan saja melibatkan keselamatan mereka, tapi pengguna jalan raya lain, Prof. Sebab kita kena ingat jalan itu dikongsi bersama dengan orang lain. Maka kita tidak boleh ada pilihan kelajuan untuk diri sendiri. Sebab kita juga bertanggungjawab pada kelajuan kepada keselamatan dia. Saya bagi contoh impak dia. Kalau kemalangan berlaku pada 90 km per jam, ibarat dia jatuh daripada tingkat 10. Cuba bayangkan, apakah kebarangkalian untuk kita selamat jika jatuh daripada tingkat 10? Itulah sama dengan kemalangan pada 90 km per jam. Itu baru 90 km. Kalau 160 ke atas. Itu satu. Sebab tu kita kata kelajuan perlu kurang. Dan lepas tu kajian juga tunjuk, kalau kita dapat kurangkan 1 km per jam, kita dapat pulangan 3 hingga 4% dari segi pengurangan kemalangan. So cuba bayangkan, bila kerajaan umum 10 km per jam kurang, dari segi pulangan dia cukup tinggi. Dengan janji kita semua kurangkan kelajuan. Lepas tu yang isu yang lain kita lihatlah, katakan berlaku kecemasan di depan saya. Bila saya tekan brek saya memerlukan satu jarak untuk membolehkan dia berhenti. Kalau saya bawa laju, katakan 80 km per jam, ada kecemasan, saya memerlukan 57 meter baru kereta saya boleh berhenti. Tapi kalau saya bawa kurang kelajuan, katakan 50 km per jam, saya hanya perlu 27 meter saja. So sebab tu kita kata kurangkan kelajuan dan pastikan ada satu jarak yang selamat di antara kenderaan kita dengan kenderaan di depan kita. Kalau di lebuh raya selalunya isunya berkaitan dengan kelajuan ataupun had laju ini. Tapi berbeza pula isunya kalau di kawasan bandar. Kerana terdapat pelbagai saiz kenderaan, jenis kenderaan, lepas tu dengan traffic lightnya lagi. Jadi antara isu-isu yang melibatkan kawasan bandar ini pula, Prof. Okey, dia kalau kita lihat apabila kita ada mixed traffic, yang dikatakan kepelbagaian. Kepelbagaian di sini adalah dari segi saiz kenderaan yang berbeza, satu dari segi kelajuan yang berbeza. So bila dah pergi ke jalan-jalan tempatan seperti yang Puan maklum, kita akan ada pergerakan banyak motosikal, kadang-kadang basikal, kadang-kadang berjalan kaki pun banyak yang bergerak juga kan. So bila ada saiz berbeza, pengguna berbeza, risiko dia lebih kepada kumpulan yang mempunyai kelajuan yang rendah. Okey. So kalau di jalan tempatan, yang saya mohon ialah di
persimpangan lampu isyarat. Di sinilah cabaran kita. Betul. Okey. Sebab kalau ada orang yang tidak mematuhi lampu isyarat, maka akan ada pelanggaran depan ataupun pelanggaran sisi akan berlaku. Kan, sebab dua arah seolah-olah macam hijau lah bergerak kan. Sebab kuning tu warna pucut. So akan ada pelanggaran depan, pelanggaran sisi. Dalam semua jenis pelanggaran yang paling bahaya ialah pelanggaran depan dan diikuti dengan pelanggaran sisi. Ini yang kita nak elak. So sebab tu saya kata di persimpangan lampu isyarat kita kena pastikan semua orang mematuhi. Satu. Kedua ialah di jalan negeri dengan jalan tempatan. Okey, di sana tidak ada pembahagi jalan secara fizikal. Oh ya. Ini membawa maksud saya ada peluang untuk bergerak ke arah bertentangan untuk potong kereta saya kan. So bila saya dah bergerak ke arah bertentangan, akan ada kemungkinan saya berlanggar dengan kereta di opposite lane. So itu semua adalah pelanggaran depan. So sebab tu dia kata lebuh raya risiko dia kurang sebab ada pembagi jalan. So kita dapat elak dari segi langgar depan. Yang kita bimbang lebih risiko ialah jalan negeri dengan jalan bandaran. Okay. So, sebab itu pada semua pengguna ialah mana-mana sistem jalan yang anda gunakan memang ada risiko, tapi kalau sistem jalan tersebut tidak ada pembagi jalan, lebih berwaspada sebab kita nak elak langgar depan, sama juga dengan persimpangan lampu isyarat. Okey, bos, mungkin secara ringkas, bos, kita nak menyentuh juga berkenaan mod pengangkutan lain. Ialah ramai yang balik kampung halaman ni bukan sahaja menggunakan kenderaan bersendirian, tapi juga menggunakan mod seperti bas. Jadi bagaimana peranan pengendali bas ini? Ialah kita tidak mahu mereka terlibat dengan kemalangan sehingga menyebabkan risiko kepada orang pengguna jalan raya lain, Prof. Ya, kalau kita lihat statistik kepulauan jalan raya, kumpulan yang paling kurang menyumbang kepada angka kematian ialah pengguna bas. Bawah 1%. Okey. Daripada jumlah 6,433 kematian tahun lepas, bawah 1%. Bukan saja negara kita, mana-mana negara pun, sistem mod pengangkutan awam adalah mod pengangkutan paling selamat. Okay. So, bagi mereka yang memilih pengangkutan awam, kita ucapkan terima kasih kerana anda telah memilih mod pengangkutan paling selamat. Satu. Kedua, kepada operator dan pengendali dan pemandu. Terima kasih kerana memastikan mod pengangkutan anda selamat. Itu satu. Kedua, sekarang cabaran ialah untuk mengekalkan status dia sebagai mod pengangkutan selamat. So, tolong pastikan mod pengangkutan anda sentiasa selamat. Kedua, ialah ketiga saya nak cuba sarankan di sini ialah ada setengah-setengah bas ada tali pinggang keledar. Okey, so kalau boleh diletakkan mana-mana poster ke apa untuk kita sarankan dan promosikan semua penumpang bas untuk menggunakan tali pinggang keledar tersebut, dan pada masa yang sama pemandu bila dia jalan dalam bas tu dia juga menasihati balik kepada semua penumpang untuk menggunakan tali pinggang keledar dalam bas. Baik. Okey. Jadi itulah kalau kita naik bas mungkin statistiknya kurang, cuma sedikitlah peringatan kepada pemandu-pemandu bas, janganlah provoke pula kereta-kereta yang kecil ni. Dahlah kecil, kita lalu sebelah tu huyung hayang kan, lagi sak pula pandu kan, kesian kita. Betul. Lagi satu ni perkara yang paling selalu kita lakukan, kalau boleh kita elakkan, jangan sekali-kali kita lakukan, iaitu jangan bermain telefon pintar sewaktu memandu. Jangan buat live. Jangan buat live. Bahaya nanti. Kita ingat orang yang tersayang yang menanti kepulangan kita di kampung halaman. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada tamu kita menarik perkongsian pada pagi ini, iaitu Profesor Dr. Kulantayan Kesimani daripada Jabatan Kesihatan Komuniti Universiti Putra Malaysia, merangkap ahli tetap Majlis Keselamatan Jalan Raya Selangor. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Okey, seterusnya kita ke cerita pagi Perlis. Ini pula berkaitan dengan operasi khas sempena Aidilfitri. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita di sana, Wan Nur Azli. Wan Cik, silakan. Baik, terima kasih rakan menjampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersempena Aidilfitri minggu depan, SW Corp bersama syarikat konsesi Environment Idaman melancarkan operasi khas pembersihan sempena Aidilfitri. Ini berikutan jangkaan sampah menjelang Aidilfitri di Perlis dijangka meningkat berbanding ketika bulan Ramadan. Baik, bagi berkongsi mengenainya, itu bersama saya, itu pengarah SW Corp Negeri Perlis, Encik Samsul Harizal Basir. Baik, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai operasi khas pembersihan sempena Aidilfitri yang dilancarkan hari ini. Okay, terima kasih kepada pihak RTM. Jadi pada hari ini telah berlangsung acara pelancaran program operasi khas sempena Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelma beberapa hari saja lagi. Operasi khas pembersihan sempena Hari Raya Aidilfitri ini merupakan operasi yang dijalankan oleh pihak SW Corp dengan kerjasama daripada syarikat konsesi Environment Idaman.
Pelancaran hari ini telah disempurnakan oleh YB Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Perlis yang turut dihadiri oleh bahagian Kerajaan Tempatan Negeri Perlis serta Majlis Pemandaran Kanga. Okey tuan. Bagaimana pula dari segi perancangan syarikat SW Corp dan juga syarikat konsesi Environment Idaman sempena Aidilfitri kali ini? SW Corp dengan kerjasama syarikat Environment Idaman telah merancang operasi khas sempena Hari Raya Aidilfitri. Operasi ini melibatkan seramai 93 orang pekerja pembersihan, 17 orang anggota penguatkuasa daripada SW Corp. Ia melibatkan penggunaan sebanyak 34 unit jentera untuk aktiviti pembersihan. Jadi aktiviti pembersihan, operasi pembersihan ini bermula pada 12 malam raya dan akan berakhir pada pukul 7 pagi pada hari berikutnya, iaitu pada Hari Raya. Dan kemudian operasi ini akan diteruskan pada pukul 1 petang sehingga 6 petang. Ini untuk memberi laluan kepada pekerja yang beragama Islam untuk menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri. Jadi untuk operasi khas pembersihan sempena Hari Raya ini, SW Corp juga menjangkakan akan berlaku peningkatan janaan sampah, iaitu melibatkan janaan di tong-tong pusat. Jadi sehubungan dengan itu, sebagai langkah pencegahan, pihak SW Corp telah menempatkan sebanyak 30 unit tong sampah tambahan di 22 lokasi yang kita telah kenal pasti akan berlaku limpahan. Jadi ini adalah untuk memberi keselesaan kepada penduduk yang balik beraya, terutamanya sanak saudara daripada luar yang balik raya ke Perlis, untuk beraya dengan meriah selain memberi keselesaan kepada persekitaran. Okey tuan, bagi mengakhiri cerita pagi dari Perlis, mungkin tuan boleh kongsikan juga kempen-kempen yang dilaksanakan SW Corp sepanjang Ramadan dan juga Aidilfitri nanti, dan juga nasihat tuan sendirilah sempena Aidilfitri kali ini. Okey, dari segi kempen, pihak SW Corp telah melaksanakan pelbagai kempen yang melibatkan kempen pembaziran makanan serta kempen My Safe Food. Jadi untuk kempen pembaziran makanan, elakkan pembaziran makanan, iaitu Value Food No Waste, pihak SW Corp dengan kerjasama bahagian kerajaan tempatan bersama dengan pihak Majlis Pemandaran Kanga telah melaksanakan kempen Value Food No Waste, iaitu melibatkan 4 lokasi bazar Ramadan di bawah seliaan Majlis Pemandaran Kanga. Kempen ini dilaksanakan bertujuan untuk memberi kesedaran kepada para pengunjung supaya membeli mengikut kemampuan dan tidak membazir, serta juga melibatkan libat urus bersama dengan peniaga-peniaga bazar supaya menjual barangan yang tidak berlebihan, kerana apabila berlebihan akan berlaku pembaziran makanan. Jadi pesanan saya kepada masyarakat supaya sempena Hari Raya ini adalah jadilah masyarakat yang bermentaliti kelas pertama dalam aspek penjagaan kebersihan. Selain merayakan hari yang mulia ini, bentuklah budaya menjaga kebersihan, buanglah sampah di tempat yang betul, dan selain pada itu sedialah juadah mengikut kemampuan, jangan membazir makanan. Ini adalah selaras untuk kita menjadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang bersih, sihat dan sejahtera. Di samping untuk negeri Perlis ini adalah merupakan tahun melawat Perlis tahun 2024-2025. Jadilah bersih Perlis yang bersih, indah dan menawan. Baik, terima kasih tuan. Ya, sama-sama. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan cerita pagi dari Perlis mengenai operasi khas pembersihan sempena Aidilfitri yang dilaksanakan SW Corp dengan kerjasama syarikat konsesi Environment Idaman. Untuk itu, kembali masyarakat penyampai di Angkasa Puri. Okey, terima kasih Wan Nur Azli Wan Cik untuk perkongsian cerita pagi dari Perlis. Dan sekarang ni kita dalam mood raya ni, Syafiqah. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Bukan, kita tak ada kongsi lagu tu dulu. Tapi kita tak nak kalah tau. Sebab sekarang ni tim penerbitan Seksyen Ewa Semasa ada klip video raya tau. Nak lawan kita lah ni, cerita dia. Okey, sama-sama kita saksikan. Best ke tak best music video mereka untuk tahun ni? Jom. Cepat-cepat, dah pukul berapa dah ni? Masak jalan ni. Lagi meleng-leng kangkung pula. Cepat. Tiket, mana tiket? Tiket, cepat.
Alamak, alamak, raya lagi lah. Nak kena menyanyi pula. Okey. Kami daripada Seksyen Awal Semasa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahid dan Zahid. Alamak, alamak. Oh lah. Tak nak kalah. Memang best lah. Ya. Nampak tak betapa sporting dan harmoninya sebenarnya keluarga kita di RTM ni. Bukan sahaja di Wisma Berita ni, tapi secara keseluruhannya. Okey, kalau nak tengok video klip raya daripada penyampai personality RTM, daripada rakan-rakan kita di radio ataupun di Wisma Berita sekalipun, semuanya ada kita muat naik di media sosial RTM. Okey, sekarang ini kita nak intai cuaca di seluruh negara. Kalau di dalam studio ni sejuk, Syafika. Sejuk, betul. Tapi di luar sana pula bagaimana? Jadi untuk melihat bagaimana ramalan kaji cuaca untuk hari ini, terus saja bersama dengan Pegawai Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Dimulakan dengan status cuaca panas setakat 4 April 2024. Iaitu terdapat 6 kawasan di sekitar Semenanjung berada di tahap gelombang haba dengan suhu maksimum harian yang dicerap di antara 37 hingga ke 40 darjah Celsius, iaitu di sekitar Jajahan Jeli dan Gua Musang di Kelantan, di kawasan di daerah Jerantut, Maran, Temeloh dan juga Raub di negeri Pahang. Selain itu juga terdapat 23 kawasan yang lain di sekitar Semenanjung berada di tahap berjaga-jaga, iaitu dengan suhu maksimum harian di antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius, iaitu di kawasan yang ditandakan kuning meliputi di negeri Perlis, kebanyakan daerah di negeri Kedah, di bahagian tengah dan utara negeri Perak, di bahagian selatan negeri Pahang dan juga di kawasan yang lain yang ditandakan kuning meliputi di negeri Sembilan, Johor, Terengganu dan juga Kelantan. Dalam masa yang sama juga terdapat 6 kawasan di sekitar Malaysia Timur kini berada di tahap berjaga-jaga, iaitu di sekitar daerah Kota Marudu, Kota Belud, Tuaran dan juga Tenom di Sabah serta di kawasan Limbang dan juga Mukah di Sarawak. Orang awam diminta untuk bersiasat berjaga-jaga dengan keadaan status cuaca panas, mengurangkan aktiviti di luar kawasan rumah, mengelakkan pembakaran terbuka serta minum air dengan secukupnya ketika berpuasa, iaitu ketika bersahur dan juga berbuka. Seterusnya pula kita beralih pada tinjauan keadaan cuaca semasa. Alhamdulillah keadaan cuaca cerah dan baik dan tiada hujan di kesemua negeri di sekitar Semenanjung pada ketika ini, dan keadaan ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal petang nanti. Dengan keadaan cuaca hujan dicerap di sekitar kawasan perairan Selat Melaka dijangka tidak akan mempengaruhi di kawasan cuaca di kawasan daratan Semenanjung Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada tinjauan cuaca di Sarawak. Pada ketika ini, keadaan cuaca hujan di beberapa kawasan dicerap di sekitar bahagian Kapit dan juga kawasan berhampiran pantai meliputi kawasan perairan Bintulu, Miri dan juga Limbang, yang mana keadaan ini kami jangkakan akan beransur reda pada lewat pagi nanti. Manakala di kawasan yang lain di Sarawak dan juga hampir keseluruhan Sabah, keadaan cuaca baik dan tiada hujan, yang mana keadaan ini jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Seterusnya pula pada sebelah petang, keadaan cuaca kurang hujan jangkakan berpotensi untuk berlaku di sekitar kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung Malaysia. Namun keadaan cuaca hujan di beberapa kawasan masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya di sekitar negeri Perak, Selangor, wilayah Persong Kuala Lumpur dan juga di kawasan pedalaman di sekitar negeri Sembilan pada sebelah petang nanti. Manakala di Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca berbeza dengan jangkakan keadaan cuaca hujan berserta ribut petir jangkakan boleh berlaku pada di kebanyakan kawasan di sekitar Sarawak, manakala di Sabah pula keadaan cuaca hujan pada sebelah petang dijangkakan akan lebih tertumpu di sekitar bahagian pantai barat, bahagian pedalaman, Tawau dan juga bahagian Sandakan. Baiklah, untuk anda untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum.
Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni? Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani. Macam-macam ada. Rahmah itu berkat. Hai adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Herbal Fame, Tilam Herba kembali lagi hari ini bersama dengan saya di studio, pastinya bersama dengan Zaitun Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Syafika? Sihat, Alhamdulillah. Lama tak nampak Betul, saya nampak lain daripada lain pula hari ini atas dia. Hari ini semestinya lain daripada lain sebab kita nak raya. Kita tak lama lagi, 5 hari je lagi dah nak raya. Betul. Kan? Pejam celik, tiba-tiba dah nak habis pun Ramadan bakal melabuhkan tirai. Yang penting pejam tu nak kena lena. Nak lena kena ada tilam daripada Herbal Fame. Betul. Supaya bila kita celik, kita akan bertenaga. Itu dia kesinambungan dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua yang menonton. Selamat pagi Malaysia. Anda adalah orang yang bertuah. Okey. Untuk 10 minit ni sekejap je Zai nak ambil masa sikit, Zai nak berkongsi sebab hari ni promosi kita berbeza, hadiah percuma kita pun berbeza juga. Kerana apa? Kalau sebelum ni kita bagi ada air fryer, ada bantal, ada multi cooker. Hari ini kita berikan kepada anda yang ini kita bawa memang julung-julung kali untuk apa-apa pembelian, sama ada tilam herbal ataupun kalau nak beli untuk tilam yang kita berikan tilam sabut. Mana-mana tilam hari ini yang anda beli, anda akan dapat satu percuma unit kita berikan tilam single 1 inci yang ada dekat tangan Zai ni. Yang senang untuk kita bawa pergi travel dan juga corak diberikan secara rawak. Yang ini sebenarnya kalau nak beli dekat luar harganya RM399 sebab kita berikan yang berkualiti. Kalau Syafika rasa yang ini bukan yang ringan punya. Ini kalau kita nak balik kampung nanti, raya-raya kan tak gaduh nak cari tilam dah. Ya betul, tak gaduh dah. Biasa kan waktu raya ni lah kita akan tidur dekat bahagian depan tu kat ruang tamu. Betul. Bentang tilam banyak-banyak. Betul. Kita berikan kepada anda secara percuma untuk hari ni mana-mana tempahan untuk 10 orang yang terawal bagi setiap satu tilam. Okey, biasakan Syafiqah kalau tilam-tilam ni
mesti berkait rapat dengan tidur kan? Betul. Saya nak bagi tahu siapa dekat sini yang selalu ada masalah tidur tak lena. Ataupun memang Syafiqah lah orang dia. Saya lah orangnya. Okey, Syafiqah, saya nak bagi tahu apa yang paling penting adalah bila nak dapatkan tidur yang lena, tidur yang berkualiti, semestinya tilam yang kita pilih mestilah tilam yang berkualiti juga. Jom Syafiqah, kita duduk dan rasakan keempukan. Okey. Jadi, apa rasa dia? Ni gebu. Gebu kan? Yang penting dia tak berlendut. Ya, itu yang paling penting. Sebab tu kita kata tilam ni sesuai sangat-sangat untuk mereka yang mungkin berbadan comel sikit. Okey, ataupun untuk orang yang dah berusia, warga emas, kanak-kanak, semua sesuai. Sebab kita beri kat bahagian atas ni, nampak tak? Boleh rasa keempukan dia kan? Ini sebenarnya yang bila kita tidur tu dia membuatkan badan kita dan juga kat tulang belakang ni rasa selesa. Tapi dia tak tenggelam. Betul? Sebab dekat bahagian bawah ni ini betul-betul padu. Ya. Ni padu kat bahagian bawah ni. Pokok pun. Kan masih lagi anda bertengok dekat sini. Ini yang kita tawarkan di mana kalau dekat luar ni harga dia memang nak dekat 3,000 lah. Itu memang harga yang kami jual di luar. Tetapi disebabkan penonton Selamat Pagi Malaysia ni setia bersama dengan kami, kita berikan harga promosi direct daripada kilang dengan menggunakan mesin yang berteknologi tinggi. Yang ini harganya kita berikan daripada 3,000 lebih, lupakan je lah. Kita berikan harga RM1,399. Berbaloi lah. Ya, betul. Anda tengok dekat luar, sebenarnya inovasi untuk tilam double layer ni jarang kita jumpa. Biasanya yang memang satu je, satu tilam macam tu je, dan kebanyakan tilamnya ada spring. Kena tahu kalau ada spring ni kadang-kadang dia membuatkan belakang akan rasa sakit tau. Percaya cakap Zai. Yang ini anda tak perlu risau dengan keempukan dan juga dengan adanya herba-herba yang kita letakkan, anda boleh mendapatkan keselesaan. Ini harga sebenar di luar kalau nak beli. RM3,899. Lupakan. Tengok harga warna merah tu, yang paling penting anda kena buat tempahan sekarang. Tak apa. Walaupun tak sempat nak sampai sebelum raya. Ya, mungkin tak sampai lah rasanya. Tak sampai waktu raya, tak apa, tak ada masalah. Promosi ni anda kena ambil sekarang, kena grab, kena rebut peluang ni sebab kita berikan kepada 10 orang yang terawal. Antara herba-herba ada dekat depan ni saya apa herba yang ada ni? Kita ada daun semambu. Ni daun semambu. Apa kegunaan sebenarnya daun semambu ni sebenarnya biasanya kalau dekat luar negara memang sangat-sangat popular. Digunakan untuk tujuan perubatan. Kalau katalah untuk yang biasa, secara tradisional daun semambu ni digunakan untuk nak merawat anak-anak yang ada penyakit contohnya macam chicken pox. Jadi kita letakkan dalam ini supaya apa? Anda mendapatkan keselesaan bila anda tidur tu. Tilam ni memang anti hama, anti pepijat. Jadi tak adalah kan bangun-bangun tu rasa gatal-gatal dekat belakang. Ataupun ni anti bau juga. Biasanya kalau dapat tilam-tilam yang fabrik tak betul ni, bangun pagi dalam belakang berpeluh, lepas tu nanti tilam tu dia akan kepam. Kita berikan kepada anda fabriknya. Kalau saya dapat tunjukkan secara dekat, anda boleh tengok dan nilailah sendiri kualiti. Nak bagi tahulah kan kepada mak-mak, abah-abah dekat luar sana, makan garam lagi banyak daripada Zai, lagi tahu sebenarnya apa yang orang kata kualiti yang diperlukan untuk setiap satu tilam yang kita pilih. Zai ni cuma memberi nasihat sahaja, terpulang. Tapi saya nak bagi tahu promosi yang kita berikan ini memang takkan dapat di mana-mana. Kami punya syarikat ni dah seusia dengan Zai dah pun. Zai tak lahir lagi memang dah ada dah 28 tahun di pasaran. Kita memang keluarkan untuk alat kelengkapan tidur. Tilam, bantal, anda nak apa? Anda nak selain tilam apa tu panggil tu? Katil, semuanya ada. Semuanya dah ada dan kami tawarkan tilam untuk yang bersaiz queen ni dengan harga serendah RM200. Wah, okey. Dengan tilam sepadu ini, jaminan berapa tahun ni Zai? Jaminan semestinya ada. Kalau beli dekat luar biasa dia akan bagi 5 tahun je. Betul. Kan itu pun harga dah RM5,000 dah. Kita berikan kepada anda RM1,399. Penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Jaminan 10 tahun.
Wah, 10 tahun ya. Ya, betul. Jadi bayangkan sehari Syafiqah, kita laburkan 40 sen je untuk dapatkan tidur yang betul. Tak rugi. Sebab anda akan dapat tidur yang selesa, belakang tak sakit, okay, sesuai untuk si keluarga, anti pepijat, anti hama dan yang paling penting sekali dia anti gerak. Kan Syafiqah, kita duduk tengah-tengah ni kan. Syafiqah duduk macam mana sekalipun Syafiqah tak akan pergi dekat Zai punya sebab kita bukan yang terlampau empuk sangat. Dan boleh nampak dekat sini tilam ni okey, masih lagi dalam keadaan yang sama. Dia tak ada pun nampak macam tenggelam tak ada. Cuma yang tempat kita duduk tu dia empuk lah. Okey, ini tilam yang pertama kita tawarkan kepada anda. Siapa dekat sini okey yang biasa ada sakit-sakit belakang, yang biasa sangat macam kata badan kita kan comel-comel ni kan, bila tidur tenggelam kan. Ni kita tawarkan kepada anda satu lagi tilam di mana ini merupakan tilam sabut yang kita buat daripada sabut kat bahagian bawah. Jadi dia memang betul-betul padu. Anda tak perlu risau, dia takkan rasa keras sebab kami masih memberikan untuk layer yang pertama ni okey, anda akan rasa empuk. Ini adalah high density foam, okey, di mana kita letakkan juga ramuan-ramuan herba dekat bahagian atas. Jadi bila anda tidur tu, okey, dia tak akan menenggelamkan badan anda. Ni sangat-sangat sesuai. Warga emas, siapa yang nak belikan untuk mak ke, untuk abah, untuk opah, silakan. Zai memang sangat-sangat sarankan. Okey, tilam sabut ni berbeza sikitlah. Dia tak samalah untuk tilam yang kita tunjukkan kepada anda tadi tu. Kalau sabut ni harganya 1,799. Tak jauh beza. Tak jauh beza. Mungkin ada yang bajet lebih sikit kan. Okey, anda boleh screenshot nombor akaun kami tadi tu, pergi terus buat tempahan sekarang. Untuk pembelian ni juga anda akan dapat ni kita berikan. Ini yang istimewa ni sebab nak beli dekat luar, Zai boleh jamin anda pergilah tengok dekat luar ni biasa 200 250 itu yang ringan je. Yang kita berikan ini yang berkualiti, okey, untuk tilam bujang 1 inci kita berikan secara percuma untuk tempahan pada hari ini. Mimpi tak berakhir dengan Fin. Hubungi kami sekarang untuk dapatkan tawaran yang kami berikan kepada anda. Ya, jadi nombor yang perlu dihubunginya sekali lagi Zai, 0194144 288. 288. Jadi hari ini kalau beli bolehlah dapat ini, jarang-jarang je. Jarang. Tak pernah lagi lah. Tak pernah lagi kan. Selalunya dapat air fryer. Ya, kan? Betul. Jadi ini memang sesuai lah untuk kalau kita beli sekarang bolehlah bawa balik ke kampung halaman. Okey, sekali lagi boleh wawarkan kepada mereka di luar sana. Kenapa mereka wajib beli tilam ini? Kepada anda, nak dapatkan tidur yang selesa, badan tak tenggelam, rasa bangun pagi tu nak bertenaga walaupun tidur 2 jam, Herbal Fame ada penyelesaiannya. Kita berikan kepada anda, ini merupakan tilam herba yang pertama di dunia. Zai jamin 200% anda takkan jumpa di mana-mana. Dapatkan sekarang dengan harga serendah RM1,399. Kita berikan jaminan 10 tahun penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Hubungi kami WhatsApp ataupun miss call ke 0194144 dan dapatkan sekarang. 10 orang terawal je, okey? Okey. Terima kasih Zai kerana berkongsi bersama dengan kami fakta-fakta menarik mengenai tilam Herbal Fame ini. Menyentuh mengenai fakta ini Zai, yang pasti kita kenalah ceritakan benda-benda yang benar. Betul. Tak pasti jangan kongsi. Setuju. Jadi ada juga berita-berita tular di media sosial tu yang perlu kita sangkal. Jadi jom kita sama-sama saksikan segmen seterusnya. Tular, kononnya peraturan komunikasi baru bakal dikuat kuasa. Dakwa hantaran itu, semua panggilan akan direkodkan, manakala penggunaan media sosial dipantau. Setiap pesanan teks di aplikasi WhatsApp juga akan ditanda mengikut tahap penguatkuasaan. Mesej pemberitahuan peraturan baharu ini dikesan memiliki jumlah perkongsian yang tinggi. Semakan pasukan biar betul bagaimanapun mendapati teks pesanan yang tular itu tak benar. Menurut portal sebenarnya.my, cerita tentang penguatkuasaan yang tak wujud itu pernah dikongsi sebelum ini. Teks sama mula dikesan pada 2017 di beberapa negara termasuk India, Ghana dan Singapura. Di Malaysia, mesej hampir sama mula tular pada 2015. Ia kemudian dikitar semula pada 2017 dan 2019 sebelum ditularkan kembali tahun ini. Sepanjang tempoh itu, beberapa penafian telah dibuat pihak berwajib. Henti penyebaran mesej berantai.
Selain tak berfaedah, penyebaran berita palsu hanya menimbulkan kekeliruan. Natijahnya, si kaki tular berdepan tindakan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jadi kita dah penghujung Ramadan ni. Syafiqah dah pergi ke bazar Ramadan dah? Dah. Raya pula. Puasa pertama lagi dah pergi ke bazar. Pilihan Syafiqah di mana? Saya sebab saya duduk di Shah Alam. Jadi saya pergi Shah Alam lah, dekat stadium Shah Alam tu. Sudah pasti ya. Kalau kita bercakap bazar Ramadan ni, setiap negeri mempunyai keunikannya yang tersendiri. Jadi kali ini kita nak ke negeri Kelantan untuk kita mengetahui berkenaan Bazar Rahmah Ramadan. Menawarkan tawaran harga yang sangat berpatutan untuk pengguna kita semua. Okey, jom sama-sama kita saksikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Segmen Cerita Pagi dari Kelantan untuk pagi ini kita bersiaran terus dari Kota Baru, lebih tepatnya di pekarangan Pasaraya Maidin Mall di Tunjung ini sempena pelancaran Bazar Ramadan Rahmah. Dan untuk perincian mengenai mungkin kita nak tahu sedikit pasal Bazar Ramadan Rahmah ini, kita bersama dengan Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan, Tuan Haji Azman Ismail. Jadi Tuan Haji, mungkin sedikitlah mengenai Bazar Ramadan Rahmah di sini di Kelantan lah. Okay, terima kasih RTM. Bazar Ramadan Rahmah ni kita buat di pekarangan Maidin Tunjung, bermula daripada 1 Ramadan sehinggalah hari terakhir Ramadan, dan seramai 200 peniaga berada di Bazar Ramadan Rahmah ini, dan di dalam 200 tadi ada 90 peniaga yang memberi menu rahmah, kepada pengunjung-pengunjung. Okey, alhamdulillah setakat hari ini sambutan daripada peniaga-peniaga, sambutan juga daripada pengunjung, alhamdulillah amat-amat menggalakkan. Selain daripada itu, pihak KPDN juga menyediakan voucher e-wallet sebanyak 8,000 unit dengan harga RM20 untuk setiap unit. Okey, dan bazar voucher ni akan diberi setiap hari-hari yang ditetapkan sebanyak 8,000 tadi, iaitu pada hari Isnin dan juga hari Rabu, sehinggalah akhir Ramadan lah, insya-Allah. Jadi tu saja, mungkin dari segi menu-menunya, dari segi harganya macam mana yang ditawarkan pada di bazar inilah, di bazar pada. Okey, sebagaimana biasa kita tengok di mana-mana Bazar Ramadan Rahmah pun, menu-menu yang kita tengok di sini macam ayam golek, roti john, pelbagai jenis air dan pelbagai jenis kuih-muih, dan juga pelbagai jenis makanan-makanan, terutamanya untuk berbuka puasa. Okey, disediakan di Bazar Ramadan Rahmah ni lah. Dan alhamdulillah untuk peniaga menu rahmah, ada yang menyediakan nasi ayam dengan harga RM5. Okey, ada menyediakan air balang dengan harga RM5. Ada juga yang membuat kuih muih, pelbagai kuih muih, 2-3 kuih muih dengan harga RM5. Alhamdulillah sikit banyak dapat membantu rakyat-rakyat yang mungkin kurang berkemampuan untuk membeli barangan-barangan yang harga dia agak tinggi, tetapi masih boleh merasai suasana Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Jadi hanya di Maidin, di pekarangan Maidin, Pasaraya Maidin ini sahaja ke macam mana yang melibatkan Bazar Ramadan Rahmah? Okey, untuk Bazar Ramadan Rahmah tahun ini 2024 sebenarnya kita buat di Maidin, pekarangan Maidin ini sahaja. Sebabnya tahun lepas kita dah mula buat di pekarangan stadium. Okey, kita berkolaborasi bersama Fama. Okey, dan di Bazar Ramadan Rahmah Maidin pada tahun ini kita kolaborasi bersama dengan Juta-Juta Entertainment. Okey, bersama kita untuk melaksanakan Bazar Ramadan Rahmah pada tahun ini, insya-Allah. Sedikit Tuan Haji, mungkin mengenai operasi KPDN sendiri sepanjang Ramadan ni macam mana? Ada isu-isu yang berangkit? Okey, bermula daripada 1 Ramadan itu hari, pihak KPDN dengan 142
anggota penguatkuasa telah turun buat pemantauan di semua tempat. Bermula daripada 1 Ramadan sehingga sekarang kita masih teruskan. Antara tempat-tempat yang kami turun ialah Bazar Ramadan Rahmah, kedai-kedai yang biasanya kita tahu lazim di Kelantan ni, yang famous, kedai-kedai colek ni panggil. Untuk kita tengok dari segi pematuhan kepada undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan seperti tanda harga, akta timah sukat dan tidak menjual pada harga yang berlebihan. Dan setakat ini alhamdulillah di dalam pemantauan kita ada kedai-kedai yang cuba melakukan penyelewengan, bukan penyelewengan juga, cuba mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Tapi alhamdulillah bila dinasihatkan dan kita pun mendapat arahan daripada Yang Berhormat Menteri supaya pertama kita bagi nasihat dulu kali pertama, selepas kali kedua masih melakukan benda yang sama, kita akan tindakan. Antara tindakan kita ambil adalah compound on the spot, dan juga kita boleh juga mengambil tindakan hingga ke peringkat mahkamah pun. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Saya fikir itu saja perkembangan cerita pagi dari Kelantan untuk pagi ini. Kembali kepada rakam penyampai di Angkasa Puri, silakan. Okey, terima kasih Fikri Zaid untuk perkongsian cerita pagi Kelantan iaitu berkenaan dengan Bazar Ramadan Rahmah. Ya, seterusnya kita ingin berkongsi bersama dengan anda berkaitan dengan penyasaran semula diesel bersubsidi SKDS 2.0 iaitu sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0. Terus saja bersama dengan tetamu kita di studio, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri KPDN, Datuk Roziah Abudin. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Alhamdulillah, topik pagi ini penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk kita memahami aspirasi kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Dan untuk permulaannya, Datuk, mungkin kita boleh kongsikan kepada masyarakat berkenaan latar belakang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0, Datuk. Okey. Pertama sekali, bagi pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberi ruang kepada kami untuk kita memberi penerangan berkaitan dengan penyasaran semula subsidi diesel ataupun sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0. So kalau kita tengok, kita tahu untuk diesel bersubsidi ni, kenderaan boleh membeli diesel bersubsidi di semua stesen-stesen minyak di seluruh negara pada harga RM2.15 seliter. Ini adalah harga yang disubsidikan oleh kerajaan. Kalau dalam harga pasaran komersial dan sebagainya, dia dalam RM3.50 dah begitulah. Maksudnya ada elemen subsidi di situ. So mekanisme subsidi secara bukal ni, maksudnya semua orang boleh membeli, sama ada golongan itu golongan yang kita sasarkan ataupun tidak. Dengan mudah boleh membeli. Pergi saja ke stesen minyak dan boleh membeli. Dan ini membuka ruang kepada, kita katakan, ketirisan dan penyelewengan diesel tersebut. Kalau saya bandingkan data dalam tahun 2019, penggunaan diesel dalam lingkungan 6.1 bilion liter. Dan jumlah ini meningkat kepada 10.8 bilion liter dalam tahun 2023. Walhal peningkatan bilangan kenderaan itu tak sebanyak itu, dalam 2.7% saja. Dan kita juga perhatikan apa yang kita panggil istilahnya sebagai channel switching. Iaitu di mana orang membolehi diesel ni daripada sektor komersial, iaitu bagi diesel yang tidak bersubsidi itu berlaku penurunan sebanyak 2.5 bilion liter setahun, berbanding dengan sektor-sektor peruncitan yang mana dia dapat diesel secara diesel secara bersubsidi lah. Dan apabila berlaku peralihan penggunaan saluran diesel itu, so kita terfikirlah ke mana hilangnya diesel, kenapa itu berlaku. Dan kerana itu kerajaan melalui Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan kemudiannya diluluskan oleh Jemaah Menteri pada tahun 2023 telah memutuskan supaya kita melakukan penyasaran semula subsidi diesel bagi 9 jenis kenderaan di semenanjung Malaysia bagi sektor pengangkutan darat barangan selain daripada sektor pengangkutan awam darat. Ini bermakna kenderaan-kenderaan ini nanti perlu membeli diesel menggunakan fleet card.
tak lagi boleh pergi dan angkat pam teruskan dan isi, itulah kena ada fleet card tersebut. So itulah apa yang dimaksudkan secara ringkasnya bagaimana penyasaran subsidi diesel ni kita akan lakukan. Mungkin Datuk juga boleh perjelaskan antara 9 sektor kenderaan yang tadi terpaksa digunakan di bawah subsidi ini. Dia 9 jenis kenderaan di bawah sektor pengangkutan darat barangan itu dia ada 9 ya. Saya kena baca lah ni. Lori kargo am, lori minuman botol, lori refrigerated, lori kotak, lori luton, lagi penggerak utama yang kita panggil prime mover yang badan kepala je ada dan attach dengan badan dia. Lori tangki tepung, lori tangki air, panel van dan juga window van. Itu yang kita akan masukkan antara kenderaan-kenderaan yang layak untuk mendapatkan diesel bersubsidi selain daripada pengangkutan awam. Okey, bagaimana sebenarnya mekanisme ataupun cara penggunaan fleet card ini? Sebenarnya untuk cara penggunaan fleet card ni, kalau dia perlu memohon dahulu. Okey, yang tadi saya katakan sektor tu kena layak. Okey, dia ada 2 sektor yang layak sekarang, pengangkutan awam. Pengangkutan awam ni macam bas lah. Bas henti-henti, bas ekspres, bas sekolah, taksi, kereta sewa, itu satu kumpulan. Yang ini akan menikmati diesel pada harga RM1.88 seliter. Okey. Bagi sektor kenderaan barangan yang saya nyatakan tadi, yang saya bacakan dari 9 jenis itu, boleh membeli pada harga RM2.15 seliter. Jadi mereka perlu memohon dahulu. Okey, permohonan itu perlu dilakukan melalui sistem My Subsidi diesel sistem kita dan dia atas talian saja. Masuk kepada pautan mysubsidi.kpdn.gov.my di situ untuk dia memohon ni untuk mendapatkan pengesahan kelayakan membeli diesel bersubsidi. Bila dah dapat pengesahan itu, bawa pengesahan yang diperolehi daripada sistem kita untuk mereka mendapatkan fleet card daripada syarikat-syarikat minyak yang dipilih lah. Kita ada 5 syarikat minyak utama yang dalam tu ikut pilihan. Nak ambil jenama yang mana untuk memperolehi fleet card. Jadi dah ada fleet card tu bolehlah kenderaan-kenderaan yang didaftarkan itu, setiap kenderaan ada fleet card masing-masing untuk membeli di stesen-stesen minyak. Masih lagi di stesen-stesen minyak dan pada kita kena tunggulah pengumuman kerajaan berapa harga di stesen minyak tu, berapa harga yang ada yang terbaru. Tapi mereka akan tetap dapat membeli pada harga yang disubsidikan lah, sama ada RM1.88 ataupun RM2.15 tersebut. Datuk, tadi Datuk menjelaskan antara matlamat utamanya adalah untuk kita mengekang sebarang ketirisan dan juga penyelewengan minyak subsidi diesel ini daripada terus berlaku. Jadi ini merupakan satu perhatian yang cukup besar daripada KPDN sendiri. Jadi mungkin kita boleh perincikan lagi apa antara tujuan utama pelaksanaan sistem kawalan subsidi ini 2.0. SKDS 2.0 ni sebenarnya memang tujuan dia untuk kita dapat memantau secara terperinci penggunaan diesel bersubsidi bagi setiap kenderaan. Saya kena kata ni setiap kenderaan. Sebab tadi saya katakan bila nak beli tu you kena guna fleet card. Fleet card ni kita kaitkan dengan kenderaan tersebut. Bila you beli, jadi apa yang kita perolehi daripada fleet card itu adalah data. Data yang kita peroleh itu kita boleh tahu jumlah penggunaan dan corak penggunaan. Dan data ini kita boleh analisis jumlah penggunaan dia. Sebagai contoh, jumlah penggunaan yang terlalu tinggi melebihi daripada kota penggunaan biasa sesuai kenderaan. Kita tahu kenderaan lori ni berapa cc dia, sepatutnya berapa. Kita boleh nampak jumlah terlalu tinggi dan juga kita boleh tahu pattern corak penggunaan tu. Contoh, you isi berulang kali terlalu kerap dalam kawasan yang sama. Dia menunjukkan satu benda yang kita sangsilah di situ. Tanda-tanda ini membolehkan kita memberikan maklumat kepada bahagian penguatkuasa KPDN untuk melakukan siasatan. Dan kita akan ambil tindakan yang tegas kepada mana-mana pihak yang menyeleweng penggunaan fleet card tersebut dan juga melakukan penyelewengan minyak subsidi kita lah dan juga ketirisan yang berlaku. Itu adalah sebab kenapa kita buat penyasaran ini melalui sistem fleet card tersebut. Sepanjang pelaksanaan SKDS 2.0 ini, bagaimana dengan pelaksanaannya? Statusnya sekarang bagaimana? Untuk status sekarang sebenarnya
kita telah membuat pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri KPDN Datuk Amizah Muhammad Ali pada 6 Mac yang lalu. Dan permohonan sebenarnya boleh dipohon mulai daripada 7 Mac. Kita dah buka di situ. Macam saya kata tadi, permohonan tu boleh dibuat atas talian dan sehingga kini kami telah menerima permohonan lengkap syarikat sebanyak 19,795 permohonan yang melibatkan kenderaan sebanyak 99,943 buah kenderaan. Ini data sehingga 2 April dan kita membuka permohonan ini sehingga 30 April. So ada tempoh lebih kurang sebulan lagi lah untuk kenderaan sektor-sektor yang layaknya untuk membuat permohonan dan pendaftaran. Okey, tempoh permohonan telah pun dilanjutkan. Jadi mungkin sekali lagi kita boleh berikan penekanan. Kita ulang semula ialah kepada kategori-kategori yang layak untuk memohon diesel bersubsidi ini dan apa antara syarat kelayakan utama yang telah digariskan oleh KPDN. Okey, syarat kelayakan utama dia tak adalah complicated. Secara umumnya apa yang KPDN tetapkan adalah syarikat perlu berdaftarlah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun pihak berkuasa tempatan dan mesti mempunyai cukai jalan yang sah. Kalau kenderaan tu dah mati cukai jalannya, silalah perbarui ya. So kena ada cukai jalan yang sah. Itu adalah dua syarat utamalah. Jadi berdaftarlah dengan Suruhanjaya Syarikat. Sebab kenapa saya kata begitu? Kalau kita tengok yang sektor yang layak itu adalah sektor komersial, sektor pengangkutan komersial barangan dan juga sektor pengangkutan awam darat. Dia mestilah syarikat yang sah yang berdaftar yang ditubuhkan di Malaysia. Dan saya suka tekankan di sini kenapa dua sektor ini menjadi perhatian kepada kerajaan. Ini adalah kerana kita mengambil kira bagi kita mengelakkan impak kenaikan harga pengangkutan awam ataupun harga barangan itu kepada rakyat yang akan menerima tempiaslah sekiranya harga dinaikkan, tiada subsidi diberikan kepada sektor pengangkutan darat. Okey, saya ingin menyentuh apa yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan Belanjar Awal 2024 iaitu pada 13 Oktober 2023 berdasarkan data penggunaan jualan diesel bersubsidi meningkat sehingga 40% sejak 2019 sedangkan jumlah kenderaan menggunakan diesel hanya meningkat kurang 3%. Jadi untuk kita mengekang daripada penyurupan diesel bersubsidi ini, penyelewengan, ketirisan ini daripada terus berlaku, mungkin Datuk ada saranan kepada masyarakat untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak berkuasa. Okey. Macam yang saya nyatakan tadi dalam pelaksanaan secara mekanisme secara bukal. Okey, yang apa yang berlaku sekarang ni ruang ketirisan itu amat besar. Peluang untuk melakukan ketirisan itu amat besar. Jadi maklumat sekiranya pihak-pihak yang mengetahui boleh mengemukakan maklumat kepada KPDN So kita ada talian untuk aduan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu juga untuk pembelian ini bukan sahaja diesel lah, untuk minyak petrol, RON juga tidak boleh dibeli oleh kenderaan yang berpendaftaran asing. Ya ini saya rasa dah banyak kesedaran ini yang berlaku. Kita pun tengok di media masa banyak yang rekod kan kenderaan-kenderaan berpendaftaran asing yang membeli minyak RON 95 lah. Ini cerita RON pula lah yang sepatutnya tidak boleh dibeli hanya oleh rakyat Malaysia. Boleh mengemukakan aduan itu kepada kita untuk kita ambil tindakan. Tapi the step forward yang kita ambil ini melalui pendekatan menggunakan fleet card ni untuk mencegah. Macam kita kan tadi, yang ini selalunya benda dah berlaku, kita terpaksa membuat penguasaan. Yang ini kita cegah daripada mula. So hanya yang ada fleet card saja yang boleh membeli, dan sekiranya fleet card you menunjukkan tanda-tanda ada berlaku ketidaknormalan dalam penggunaan pembelian itu kita boleh ambil tindakan. So itu apa yang kerajaan cuba lakukanlah untuk kita memastikan penguatkuasaan kita tu lebih mantap dan boleh dikekang daripada peringkat awal lagi. Ya, sekali lagi Datuk boleh wawarkan bagaimana untuk melakukan proses permohonan ini, Datuk? Okey, untuk mengemukakan permohonan kepada syarikat-syarikat yang layak, syarikat pengangkutan barangan dan juga syarikat pengangkutan awam boleh memohon pendaftaran untuk mendapatkan pengesahan
kelayakan untuk membeli diesel bersubsidi ini melalui pautan mysubsidi.kpdn.gov.my. Dan isilah semua maklumat yang diberikan itu secara lengkap, dan tadi telah dinyatakan tarikh tutup adalah pada 30 April, dan kita harap tak adalah yang menunggu saat akhir kan untuk mengelakkan sebarang kesulitan nanti ya. Kalau dah saat akhir nanti lambat untuk, sebab bila dapat pengesahan tu baru nak kena dapat flip card lagi daripada syarikat-syarikat minyak. Jadi tempoh tu janganlah tunggu di saat akhir untuk kita mendapatkan bagi mereka yang layak. Okey. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk Roziah Abudin, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri KPDN, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, itu antara pemahaman kita berkenaan penyasaran semula diesel bersubsidi SKDS 2.0 dan seterusnya penonton, kita nak bawa anda untuk kita melihat skuad Bazar SPM. Nak ke mana pula ni skuad ni? Kita nak ke Perak bersama dengan Nur Ain Abu Bakar di sana. Bersama dengan saya Nur Ain Abu Bakar di Bazar Ramadan Stadium Perak. Dan untuk makluman anda, bazar ini merupakan antara yang terbesar dan sering menjadi tumpuan pengunjung setiap kali bulan puasa untuk mendapatkan juadah berbuka puasa. Jadi tanpa membuang masa, saya pun tak nak bercakap lama. Kita nak tengok apa yang menarik ada di dalam. Jom. Sebelum ini terdapat rungutan daripada orang ramai yang mengatakan bahawa harga makanan yang dijual di Bazar Ramadan ini sedikit mahal. Namun kita nak tahu benarkah dakwaan ini. Kita nak menemu bual salah seorang peniaga di Bazar Ramadan Stadium Perak ini. Baik, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Dek? Azmi Danis. Berapa lama dah berniaga dekat sini? Saya stadium 15 tahun sini. Ayah punya 15 tahun lah. Okay. Jadi adik, setakat ini untuk sepanjang bulan puasa ni bagaimana dari segi sambutan diterima? Alhamdulillah baik lah. Tahun ni paling best sekali lah. Semenjak 15 tahun, tahun ni paling cemerlang lah kami punya bisnes. Okay. Adik, ada rungutan yang diterima daripada orang ramai yang mengatakan bahawa harga makanan di bazar sedikit mahal tahun ini. Boleh komen sikit? Betul. Saya rasa pun mahal juga lah. Saya pun jalan mahal. Tapi nak buat macam mana kan? Kos dah harga barang semua naik. Kita pun kena naik lah walaupun bazar kan. Respon daripada peniaga kebab berkenaan dengan harga ini, dan dia sendiri mengakui harga yang dijual masih lagi kekal seperti mana tahun-tahun sebelumnya walaupun berlaku kenaikan harga pada bahan mentah. Dan sekarang ini saya nak menemu bual seorang lagi peniaga. Baik bang, nama abang? Syahrul. Dah berapa lama berniaga dekat sini bang? Untuk tahun ni tahun kedua lah saya. Bang, sebelum ini ada rungutan yang diterima daripada orang ramai yang mengatakan bahawa harga sedikit mahal untuk tahun ini. Jadi, komen abang sendiri sebagai peniaga? Untuk tahun ni, ramai yang tahu, rakyat Malaysia pun tahu barang dah naik. So, kita sekarang, nak pun saya maintainkan harga yang tahun lepas. Untuk orang mampu bilik untuk makan merasai arnab. Baik, reaksi daripada para peniaga kita dah dapat, dan sekarang ni saya nak cuba dapatkan pengunjung berkenaan dengan harga yang ditawarkan di Bazar Ramadan ini. Baik bang, daripada mana bang? Saya asal Pari Buntau. Jadi bang, macam mana abang melihatkan kepada harga yang ditawarkan di Bazar Ramadan untuk tahun ini? Pada pendapat saya, apa yang saya dapat nampak hari ini, nampak harga tu nampak ada peningkatan sikit, tapi masih lagi berbaloi lah. Peniaga semua dia cuba bagi portion yang terbaik dengan pembeli lah. Bagi abang sendiri, masih berkemampuan tak kalau harga yang ditawar dengan harga yang ditawarkan ini? Ikut pendapat peribadi saya boleh. Tapi kita kena bajet sendirilah. Tak boleh kita datang dengan perut lapar nanti beli semua benda. Jadi kena berbelanja dengan berhemah lah. Ya, betul. Okey. Baik, untuk tinjauan pada hari
hari ini juga saya sebenarnya tidak keseorangan. Bersama dengan saya ketika ini pengarah KPDN Negeri iaitu Datuk Kamaluddin Ismail. Baik Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan RTM pada petang hari ini. Terima kasih RTM. Datuk, dari segi pemantauan setakat ini bagaimana yang dijalankan oleh KPDN? Untuk makluman, kita KPDN Perak mempunyai kekuatan anggota sebanyak 169 pegawai penguasa dan dibantu dengan 70 orang pegawai pemantau harga. Secara mereka ini kita akan gerakkan di lapangan untuk mereka laksanakan pemantauan dan pemeriksaan di setiap premis perniagaan di Perak ini. Jadi, mengikut strategi kita, mula 12 Mac yang lepas hingga hari ini, kita telah membuat pemeriksaan sebanyak 3,276 lokasi. Jadi, daripada jumlah ini, kita telah mengambil tindakan sebanyak 24 tindakan kes. Yang kebanyakannya di bawah Akta Kawalan Harga dan juga Akta Pencatutan 2011 dan juga Akta Timbang dan Sukat 1972. Dari segi aduan yang diterima setakat ini, Datuk, macam mana? Antara kesalahan yang dilakukan, masihkah kesalahan yang sama ke atau macam mana? Kalau kita tengok, kebanyakan mereka ini seperti saya maklum, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ini iaitu tidak mempamerkan tanda harga. Kebanyakan peniaga tidak meletakkan, ada meletak tapi tak jelas. Jadi kat situ, pada biasanya kita memberi amaran secara advokasi dan jika berhasil berlaku lagi, kita akan mengulakan kompaun secara serta-merta. Rata-rata pengunjung dan peniaga mengakui berlaku sedikit kenaikan pada harga makanan yang dijual di Bazar Ramadan. Namun, harga yang ditawarkan itu dilihat masih lagi munasabah. Paling penting, perlu berbelanja secara berhemah. Jadi, saya kira setakat itu dulu untuk skuad Bazar SPM di Bazar Ramadan Stadium Perak ini. Bye-bye. Sudi tak awak terima cincin ni? Kawini saya jadi ikatan yang halal. TVOK akan menyinari hari raya anda. Pemesra bersama keluarga dengan menonton seleksi telefilm menarik Syawal ini. Biniku Ratu Joran, 4 Syawal, 10 malam. Kau pergi kat kolam pancing, kau dapatkan seorang awet. Aku akan bagi semua klien dan komisen aku kat kau. Orang panggil dia Ratu Tangan Hanyir. Saya nak umpan yang boleh pancing hati awak. Tak, bukan apa sebab dia takut terjatuh cinta sekali. Aku rasa aku dilamun cinta. Aduh. Setulus hati. Salam Aidilfitri daripada kami di Saluran OK. Itu dia telefilm Biniku Ratu Joran bakal menemui anda pada raya keempat ini di TV OK Sabtu jam 10 malam. Jadi sekarang ini kita nak perkenalkan Ratu Joran kita, Diana Roza selaku pelakon utamanya dan juga kita bawakan pengarahnya iaitu Shahnaz Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah ya tadi tu Ratu Jorannya tu. Nanti kita tanya skill sebab Benda pun ni juga mancing juga. Tapi sebelum itu kita tanya pada pengarahnya sinopsis berkaitan dengan telefilm ini bagaimana? Okey. Untuk Biniku Ratu Joran, cerita romantik komedi. Okey, yang mana satu watak Fatoni ni nama dia yang dibawakan oleh Arif Yong. Dan watak Fatoni ni dia kira macam bujang telajak lah. Jadi ada kawan-kawan dia di kalangan kawan-kawan dia yang kaki joran. So kawan dia mencadangkan, Tony, kau pergi cari awet dekat kolam mancing, jom ikut kita orang. Pergi mancing ikan, mancing benda lain rupanya. Silapnya pula, dia terkenal dengan Ratu Joran. Yang Fatoni ni dia tak tahu apa pasal joran. Mancing tak tahu, nak ikat kail tak tahu, apa benda semua tak tahu. Jadi dia pura-pura jadi jago joran. So kat situ lah nanti akan timbulnya konflik yang kelakar lah. Faham? Macam Diana sendiri, saya tadi baru bersembang dengan Diana tahu. Tak sangka, ingatkan dia cuma lakonan semata-mata sebagai Ratu Joran. Tapi Diana memang pandai mancing, memang suka mancing. Memang sukanya mancing. Shahnaz ambil pun sebab Shahnaz tak nak yang buat-buat kan. Memang dia nak yang real. So kat dalam set pun memang saya yang
pasang tali, saya yang tunjuk semua, okey ni tak betul, mana logik. Tapi kita banyak discuss lah, macam Shanaz mana logik ni, sebab dia tak mancing. So cakap, ni tak logik ni Shanaz, dia kena macam ni, dia macam ni. Pasang dia macam ni, mata macam ni. Macam tu. Faham. Kira tak kekok lah sepanjang penggambaran ni. Berbeza kalau dengan Arif Yong tu bagaimana pula? Adakah kena Diana yang kena mengajak Arif ke macam mana sekarang ni? Okey, disebabkan watak Fatoni itu dia memang tak tahu memancing dan Arif Yong pun sendiri tak tahu memancing. So dia sangat sesuai. So dia memang blur gila. Dia sampai satu tahap dia pegang corang pun tak betul kan. Okey. Jadi apa yang uniknya untuk watak Diana dalam telemovie ni? Unik dia obses mancing tu tahap yang melampau lah sebenarnya. Okey, I pun suka mancing tapi tak ada lah macam kita nak kena letak suami kena power mancing. Dia kena macam ni. So dia nak spesifik benda tu supaya orang tu boleh sama-sama hobi dengan dia semualah. Dia kelakar lah, dia fun. Dia punya tahap obses mancing tu seronok. Saya memang enjoy lah buat cerita ni. Memang kat kolam ni memang tanya Shanaz lah. Saya break pun dekat kolam sambil makan. Yes. Saya hantar makan apa semua. Saya tak bergerak daripada kolam tu. Dekat kolam tu dapat ikan apa? Tiba tanya ikan. Ikan apa tu? Kat dia mana? tengah shoot pada scene lain. So kat belakang, strike. Sorry Shanaz, sekejap. Tarik ikan dulu sebab nampak. Memang non-stop kan. Betul. Pagi sampai malam memang ngadap je mancing. Lepas ni dia ada geng baru. Kita makan mewah kan. Ya, kami shoot dekat kolam mancing. Dapat ikan, kita orang masak. Dinner, malam dinner, makan mewah aje. Sehari 4 ekor dapat. Ikan apa? Ikan kaci, jenahak. I dapat. Sabar. Boleh lepas ni kejap lagi kita bincang pasal dekat mana lokasi mancing tu, tapi kita nak cerita dulu. Selain daripada Diana dan juga Arif Yong, siapa lagi yang terlibat dalam telefilm ini? Okey, kita ada Idlan Raja Lawak dan Mahabah Atirah lah. So dua-dua watak ni sebenarnya watak supporting yang masing-masing adalah kawan kepada Sira Tujoran, Amalina dan kawan kepada Fatoni. So peranan kawan-kawan ni dia macam ada yang bagi nasihat. Kau ni baru kenal. Fatoni tu betul ke kau nak dekat dia? Yang kawan dia pula, yang kawan Fatoni ni pula, kau pergilah ngorak dia. Dia kata dia tu memang hebat tu, memang cantik. Tapi sebenarnya rupa-rupa dia ada plot twist dia. Disebabkan telefilm ini akan ditayangkan pada Syawal nanti Raya ke-4, apa sebenarnya mesej yang cuba diangkat melalui telefilm ini? Okey, pertama sekali filem ni sebenarnya dia dekat dengan penonton lah. Macam mana kita nak gambarkan apa yang jadi dekat masyarakat. Macam mana kita tidak boleh orang kata apa terlalu mengejar kita punya obsesi tu. Hingga kita mengabaikan kita punya rumah tangga. Dengan tu jangan obses sangat mancing. Yelah, kadang-kadang ada orang nak cek pasangan, kalau boleh nak sama hobi kan Diana. Kenapa tanya Diana? Saya dengan husband memang dua-dua kaki mancing. Nampak dia dah jumpa dah pasangan yang sempurna dia. Okey, macam Diana sendiri ialah bila berlakon dengan Arif Yong ni, bagaimana dari segi chemistry? Selalu kita nampak Arif Yong dekat media sosial. Betul. Kali pertama adakah ni dengan Diana, dengan Arif Yong? Tak ada, kita sangat senang. Macam I pun memang jenis okey je dengan semua orang untuk syuting tu. I tak perlu ambil apa ni, nak apa ambil feel lebih ke, tak ada on set tak payah nak chemistry lebih tu semua menipu. Lama I berlakon tak ada istilah nak ambil chemistry lebih. Tu kat set je. So kita first time jumpa dah boleh klik sebab sama kepala and kita boleh discuss, and paling best sebab director kita pun muda. So I first time lah bekerja dengan director yang muda kan. So macam okey, ada bayi-bayi kita. So senanglah kita discuss. Dengan Arif Yong pun tak ada masalah langsung. And dia memang walaupun dia first time masa dia first time lakon. Tapi masa tu saya cakap Shanaz, aku tengok dia ni baguslah, dia boleh pergi jauh, dia talented. Dia memang boleh hafal skrip. Dia memang in character. Dia memang, bagi saya dia memang
dia memang ada bakat. Macam kita tahu pun Arif Yong dia seorang influencer yang kelakar. So kena pula dengan telemovie romantik komedi ni, insya-Allah memang kena pula dia memang tak kerti mancing, memang real lah muka blur tu kan. Tapi dia watak komedi memang dia boleh pergi jauh, memang dia kelakar lah kan. Apa di antara scene ataupun babak yang memang Dayana rasa ini memang orang kena tengok, ini memang confirm pecah perut ni? Banyak sebenarnya scene kalau saya nak cakap, sebab banyak scene kelakar dan banyak scene yang benda plan lain jadi lain kan. Jadi macam tu. Tapi yang paling saya tak boleh lupa bila saya tergulik kata-kata, ingat tak aku jatuh tu. Yes. Dah kenapa? Dia angau. Angau. Dan dia pun sukses dengan dia punya joran, dia memancing dari atas katil. Ingat angau kat Arif Yong tu. Dengan joran patahnya. Joran tu patah. So shoot. Tapi shoot tu slow-mo. Tapi tergulik sampai ke belakang. Duduk jatuh. Semua gelak kan. Tak ada orang tolong pun. Semua gelak. Itu baru member. Gelak dulu penting. Itu salah satu babak dalam filem ni yang menarik. Saya kira ini kesempatan terbaiklah kita bagi kepada pengarah terlebih dahulu. Kita war-warkan kepada seluruh masyarakat Malaysia untuk wajib tonton telefilm ini. Okey, kepada penonton, jangan lupa saksikan Biniku Ratu Joran di TV OK Raya keempat ni pukul 10 malam. Cuma raya janganlah nak memancing pula ya. Itu nasihat untuk orang sebelah kau macam mana? Raya. Okey, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Shahnaz Putra selaku pengarah untuk telefilm ini dan juga Dayana Roza. Jadi kepada anda jangan lupa, sekali lagi kita nak ingatkan, di TV OK Sabtu Raya keempat jam 10 malam. Telefilm khas Raya Aidilfitri Biniku Ratu Joran. Kita dah pun sampai ke penghujung siaran dan ini antara telefilm yang menarik yang anda patut masuk dalam list Raya keempat, wajib tonton bersama dengan seisi keluarga. Tapi dalam list perbelanjaan untuk raya jangan lupa beli kerusi keselamatan kanak-kanak tadi. Sebelum balik kampung. Ya, belum. Okey. Banyak sebenarnya perkongsian menarik yang kami bawakan kepada anda sepanjang hari ini, antaranya berkenaan tips keselamatan di jalan raya sebelum pulang ke kampung halaman, tips keselamatan di rumah, termasuk juga berkenaan dengan gas memasak dan juga beberapa peralatan elektrik yang lain. Ya, jadi kepada syarikat yang layak jangan lupa juga untuk semak sama ada anda layak ataupun tidak untuk mendapatkan subsidi tadi. SKDS 2.0 boleh dapatkan kad fleet untuk anda. Okey, kita sampai di sini saja. Saya Munawar Azmi dan saya Syafiq Esad. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kita berkumpul lagi, bergembira hari raya. Raya menjelang lagi, setahun sekali bergembira hari raya. Bergembira hari raya. Menjelang